ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي. Kaya lambat sikit mati, betul ke begitu? Lambat sikit mati kan? Ada orang kata begitu kan, kalau jadi orang kaya lambat sikit mati kan? Dia ada, semua ada lengkap dalam hidup dia, mungkin ada perbuatan yang baik, kehidupan yang baik. Tapi kalau kita tengok semua raja-raja dulu pun dah mati juga. Raja-raja dulu Fir'aun, Haman, Korun, walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam, dia semua dah tak ada dalam dunia. Semua orang kita sayang, atuk nenek kita, dia orang sihat-sihat panjang umur. Tapi pun mereka telah pergi dan tinggalkan dunia ni. Mak ayah yang sangat kita sayang, yang terlalu sayang kita, yang tak sanggup berpisahkan kita walaupun sekejap, tak nampak kita sekejap depan mata, mereka rasa resah. Tapi mak ayah kita pun telah tinggalkan kita. Itu tuan-tuan dan puan sekalian, ramai orang kita sayang pun telah pergi. Satu hari nanti giliran kita pula yang akan tinggalkan dunia ini. Sebab itu dalam dunia sekejap ini, kalau kita dapat menyebut nama Allah, dapat mengagungkan dia, menghabiskan masa-masa kita di rumah Allah begini, maka kitalah orang yang paling bertuah sikit dalam dunia ini. Dalam dunia kita nampak dia biasa-biasa, tapi di akhirat nanti amal baik ni akan dihitung, dikira, dan kesalahan dosa pun akan dihitung, dikira. Walaupun sebesar zarah, satu pun tak tertinggal. Kerana itu beruntunglah orang-orang yang pagi-pagi hari begini Allah pilih sembahyang subuh berjemaah, dapat baca Quran sama-sama, dapat duduk majlis ilmu ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah sayang tuan-puan sekalian, dia pilih kita waktu pagi ni. Kalau Allah tak sayang kita, dia tak pilih kita waktu pagi untuk duduk dalam majlis ilmu begini. Jadi Allah yang jemput kita, untuk itu kita kena rasa rendah diri, kena rasa syukur pada Allah SWT. Sebab tu dalam Quran ayat mula-mula selepas Fatihah, Allah letak ayat alif lam mim. Apa maksud alif lam mim? Siapa tahu maksud dia? Angkat tangan. Apa maksudnya? Kenapa kita baca Quran mula-mula alif lam mim? Kenapa ayat tu mula-mula sekali? Ayat tu mula-mula Allah nak ajar kita, itulah syarat dalam kita belajar ilmu dan menjadi manusia dekat dengan Allah. Ialah bila kita, Allah kata kamu, ayat pertama pun tak tahu maksudnya. Yang mengetahui maksudnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita duduk dengan rasa tahu, rasa boleh, saya yang buat, saya yang punya, saya miliki sesuatu. Sebenarnya tak ada apa yang kita punya. Kita semua tak ada apa. Saya duduk sini tak ada apa. Tuan-puan semua, kita semua tak ada apa. Yang kita semua sama, sedang menuju dengan satu tujuan, yang ini untuk mendapat keredaan Allah SWT. Dan kita semua belum tahu nasib akhir kita. Belum tahu nasib akhir kita. Untuk itu kita rasa syukur pada Allah. Allah yang jemput kita datang sini kerana sayang kita. Inilah hadiah dan nikmat yang terbesar sekali. Dalam hadis Nabi SAW, orang duk majlis ilmu ni Allah ampunkan dosa. Jadi dosa kita semua sedang diampunkan. Antara tanda baru mula dah rasa mengantuk ada. Siapa dah tidur dah angkat tangan. Itu tanda dosa kat mata banyak kan. Ataupun mungkin banyak sembahyang tahajud, antara dua lah kan. Tapi jangan tengok kawan sebelah tidur banyak dosa, dia ni dah tidur dah. Itu dosa hati. Namanya ilmu boleh dapat dosa. Tengok sebelah, ya Allah tidur duduk majlis ilmu. Itu tuan-puan sekalian, dalam majlis ilmu ni kita jangan pejam mata. Kalau pejam mata, utama subuh-subuh ni, sembahyang subuh utamanya kena buka mata besar-besar. Kalau sembahyang subuh pejam mata, mula-mula khusyuk tapi tak tahu macam sudah dah habis sembahyang. Sebab masa subuh ni kena buka mata. Semua sembahyang kena buka mata. Tapi subuh jangan cuba-cuba pejam mata. Mula-mula nak khusyuk, nak ikhlas kan, rupanya 5 minit hilang dah waktu sembahyang tu. Untuk itu tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hadis Nabi juga, dalam majlis ilmu ni ada 3 jenis orang. Orang pertama bersegera duduk depan. Orang duduk depan ni rahmat Allah pada dia cepat. Siapa nak doa ni makbul, angkat tangan. Siapa nak doa ni makbul? Siapa nak dapat tunai cita-cita dalam hidup dia, angkat tangan. Siapa nak kahwin lagi, angkat tangan. Siapa tak nak bagi suami dia kahwin, angkat tangan. Semua kakak angkat tangan. Jadi berebut-rebut duduk depan. Bila kita duduk depan, rahmat Allah kita datang pada hidup kita cepat. Jadi mari kita duduk dekat-dekat sikit, rapat-rapat sikit kan. Bila kita rapat-rapat dapat pahala. Bersegera pada rahmat Allah SWT. Duduk rapat-rapat tuan-tuan, bergerak kan. Sebenarnya pergerakan kita tu, kita telah membuatkan hati kita terbuka. Bila kita duduk jauh-jauh ni, hati kita tertutup. Kita jadi penilai bagi markah. Ustaz ni ceramah tak berapa cemerlang kan. Ini ceramah cemerlang. Sebab tu hakim duduk, wakil hakim selalu duduk belakang kan, urus dia duduk belakang. Dalam majlis ilmu, orang yang paling kurang dapat manfaat sepatutnya paling banyak urus dia. Kalau program saya buatlah, saya beritahu pada facilitator urus dia. Tapi dia yang paling kurang dapat manfaat. Sebab apa? Sebab dia niat majlis ilmu tu untuk orang lain. Dia buat majlis ilmu tu untuk orang lain. Tapi kalau kita buat majlis ilmu untuk diri kita, saya cakap untuk diri saya, kita buat niat untuk diri kita, maka kita akan dapat manfaat yang banyak. Masya Allah. Mari dekat-dekat lagi. Jadi supaya yang kat luar tu dia bolehlah masuk. Supaya tak adalah duduk kat luar.
Kakak ni ke depan sikit pun tak apa, kesian makcik-makcik kat luar, hujan kat luar tu kan. Sejuk hujan. Ajak je yang kat luar tu masuk, tak apa. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat yang banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang dulu telah mendapat keredaan Allah dalam hidup dia, telah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-puan pegang tangan orang sebelah, cuba pegang tangan orang sebelah. Semua pegang, jangan lepas, kiri kanan. Pegang sikit, bagi dia. Pegang, saya pegang lah, siapa tak pegang berdosa. Semua pegang, jangan lepas. Pegang tangan. Dah pegang dah, semua dah pegang. Saya pegang, semua orang kata ya Allah. Sebut nama Allah ni dengan rasa rindu, rasa sayang, rasa kebesaran dia. Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Cuba tengok kiri kanan, dia rasa sayang tak? Kalau rasa sayang, tanda iman masuklah hati. Tapi kalau tengok orang sebelah macam berbulu je daripada tadi kan. Sama Islam, sebuah keluarga, tapi tak bertegur-tegur daripada tadi. Saya pun sama, duduk senyap je. Pagi-pagi tak apa sedar sangat lagi kan. Sepatutnya sekarang tumpah salam orang sebelah kiri kanan, salam orang sebelah kiri kanan. Salam sikit, duduk sebelah kan. Tak bertegur sampai balik kan. Salam. Dah salam dah. Kiri kanan tu salam sikit. Ni kita kena orang Islam begitu. Kita semua tak peramah. Kita tak suka nak cakap dengan orang, nak layan orang kan. Kat bandar-bandar pula ni, kira bandar lah. Kurang nak cakap dengan orang, kurang layan orang. Tapi sebenarnya sifat orang Islam, Nabi SAW bila sampai ke Madinah, perkara yang pertama Nabi pesan, sebarkan salam. Nabi suruh beri makan dan bangun malam. Itu antara amalan orang Islam, sebarkan salam, beri makan, bangun malam. Jadi kita kena selalu sebarkan salam. Jumpa semua orang, sebarkan salam. Sebarkan salam. Islam ni surah yang pertama turun pada Nabi SAW, surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Jadi asas kepada manusia menjadi baik ialah ilmu, dan asas kepada ilmu menyedari Allah yang jadikan kita. Menyedari yang kita semua tak ada apa. Kalau Allah tak jadikan kita dalam dunia, kita semua tak ada kat sini. Kita tak bercakap, tak pernah ada keluarga, tak jadi ayah, tak jadi mak, tak jadi anak, tak ada kereta, tak ada rumah, tak ada wajah, tak ada apa-apa. Kalau Allah tak jadikan, kita semua tak ada. Tak boleh makan, tak boleh cakap, tak boleh bergerak, tak boleh buat apa-apa. Kalau dia Allah tak jadikan, kita tak ada cerita, tak ada apa-apa kita fikirkan. Dan kita tu pun tak ada, saya tu pun tak ada, kita semua tak ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Semakin seseorang tu belajar, dia semakin takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita belajar ilmu, kita semakin risau kematian kita. Makin kita duduk belajar ilmu, makin kita risau kehidupan akhirat saya. Allah terima ke tak? Sebab tu seorang sahabat ada istimak kat KL tu. Cerita ni jadi ulang-ulang. Semalam pun cerita ni, hari ni pun cerita ni juga. Maghrib malam tadi pun cerita tu juga. Dia cerita seorang sahabat nama Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu, Nabi hantar pada satu kaum Yahudi menyelesaikan satu masalah. Dalam kata lain, dia berdakwah. Dan akhirnya dia telah, Sa'ad bin Ma'as ni sahabat yang biasa. Maksudnya dia bukanlah terkenal sangat, bukan nama-nama yang glamour. Tapi apa jadi kat Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu, dia telah dibunuh. Dan bila dia bunuh, dalam riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha kata, aku dengar Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab menangis, dan aku dapat bezakan tangisan mereka berdua. Bila orang baik meninggal, orang-orang saleh ni menangis. Kalau kita meninggal, orang-orang baik semua sedih, tu tanda kita apa dia? Tu tanda-tanda kita orang baik. Tapi kalau kita meninggal, orang baik semua tiba-tiba tersenyum, tu makna kita orang jahat lah. Jadi kalau kita meninggal je, orang-orang yang paling saleh, yang Allah begitu saleh, menangis. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu menangis. Maka waktu tu Nabi SAW, Jibril datang pada Nabi, beritahu tentang satu orang daripada kalangan kamu ni telah mati syahid. Dan sampai Jibril beritahu berita tu, Nabi SAW pergi jumpa, ziarah masuk, tengok Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu. Dia dijaga dalam sebuah kemah, dijaga dengan rapi. Nabi SAW masuk, semua sahabat keluar, tempat tempit. Bila Nabi SAW masuk, sahabat tengok Nabi masuk tu macam mengelak sesuatu. Sahabat semua dah keluar, Nabi macam mengelak sesuatu. Sahabat semua heran tengok cara Nabi berjalan, cara Nabi dekati jenazah tadi. Dan Nabi SAW telah ribakan jenazah Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu. Badan Nabi telah terkena banyak darah Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu. Penuh darah Nabi, darah Sa'ad bin Ma'as pada Nabi. Masa tu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu menangis.
Ketika tu Nabi sangat sedih, Sayyidina Abu Bakar sedih, Sayyidina Umar sedih. Turun Jibril alaihissalam beritahu pada Nabi SAW, riwayat Bukhari, ketika ini arasy Allah SWT, langit tu bergegar, bergoncang kegembiraan. Tak sabar menanti roh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Arasy Allah bergegar kegembiraan menanti roh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini kematian yang kita semua inginkan. Kita dirindui oleh Allah, kita disayangi oleh Allah, kita diterima oleh Allah. Dan Allah beri kemuliaan, semua para malaikat datang turun tengok ziarah Sa'ad bin Mu'adz, dan malaikat yang turun tu dia tak naik-naik lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat tanya Nabi kenapa. Nabi SAW sebut ada berapa puluh ribu malaikat datang menziarahi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nabi mengelak-ngelak tu keadaan Nabi Allah takdirkan. Nabi SAW melihat para malaikat begitu banyak dalam menziarahi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin dalam dunia kita dikenali, kita disayangi, kita dihormati, mungkin orang puji kita. Mungkin kita disayangi oleh anak-anak, isteri, disayangi oleh masyarakat atau siapa saja. Tapi itu semua belum bermakna apa-apa lagi. Dalam dunia apa saja panggilan orang pada kita dan kita suka perasan. Kita ni kalau 3 kali orang cakap je kita perasan lah. Masuk 10 kali lupa diri. Kan? 3 kali kita perasan, 10 kali lupa diri. Masuk 20 kali tak jadi orang lah kita. Masuk 100 kali kita mula jadi takabur, riak, semua datang. Bila orang tak panggil kita dengan panggilan sepatutnya, kita kecil hati. Kita mula terasa, kita mula tersinggung, kita mula merajuk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dan kita semua tak ada apa-apa, belum tahu nasib akhir kita lagi. Kita semua belum tahu nasib akhir kita. Orang-orang yang macam mereka begitu risau kehidupan akhirat. Sebab tu sahabat-sahabat bila mereka riwayatkan hadis tentang apa-apa hadis, mereka sampai pengsan, berkali-kali pengsan. Bila sebut tentang apa-apa hadis tentang begitu kehidupan akhirat, mereka jadi pengsan, takut Allah tak terima dia, takut Allah SWT tak terima dia. Ini perasaan orang yang diterima oleh Allah. Dia risau dia tidak diterima oleh Allah. Dia risau dia tidak diterima oleh Allah SWT. Ada sampai ada sahabat, ada satu orang datang dan tengok ada satu orang ni dikelilingi ramai orang. Dia tanya siapa tu? Dia kata tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tu ada siapa tu? Tu Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada 2-3 kisah. Bila mereka datang-datang dan ditanya, Abu Hurairah beritahu pada saya satu hadis Nabi SAW. Dia baru nak cakap je badan dia bergeletar, dia pengsan. Tolong beritahu saya satu hadis Nabi. Sebut je pengsan. Berapa kali? Sebut je pengsan. Sebut je pengsan. Sebut je pengsan. Apa antaranya yang mereka risaukan yang buat mereka pengsan? Antara hadis-hadis yang buat sahabat-sahabat pengsan, antaranya hadis yang beritahu di akhirat nanti, apa dia status di masyar nanti satu orang tidak akan berganjak sehingga ditanya 4 soalan. Antaranya apa? Adakah kamu amal menurut apa yang kamu tahu? Pengsan dia. Pengsan. Habislah aku. Mereka selalu risau. Mereka fikir mereka duduk dengan Nabi, sahabat, kehidupan mereka begitu baik. Tapi selepas Nabi, sahabat wafat, dia mula makan sedap-sedap. Sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia makan, orang bagi dia apa? Orang bagi dia roti, dia ambil, dia lap mulut dia. Dia ambil roti, dia lap mulut. Tahu sebab apa dia lap mulut? Dia tak tahu roti, dia ingat kain sapu mulut kan. Kain tu dia ingat kain. Sebab dia kata sepanjang duduk dengan Nabi, dia tak pernah jumpa roti selembut itu. Nabi tak pernah makan roti selembut itu. Roti Nabi makan tu keras, kena gigi kunyah banyak kali. Jadi dia tengok tu sampai dia lap mulut. Tak tahu, macam tu sekali. Begitu mereka, kehidupan mereka berbeza dan mereka sedih. Mereka pun mula sedih, menangis kan. Dia kata dulu dengan Nabi, dulu dengan Nabi kita hari ini makan roti yang begitu lembut. Tuan-tuan dan perempuan yang saya sayangi sekalian, tu dalam hidup kita risau keadaan akhirat kita. Kita kena risau keadaan akhirat kita. Kalau Allah terima kita, kita orang paling beruntung bertuah. Kalau Allah tolak kita, kita orang yang paling malang sekali. Kita kena risau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita semua. Allah terima mak ayah kita, terima isteri anak-anak kita, terima apa yang kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk itu dalam hidup, tujuan hidup kita ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah redha kita, Allah terima kita. Kita nak Allah SWT sayang kita semua. Jadi orang-orang dulu mereka berusaha siang malam untuk dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap apa kita buat untuk dapat keredaan Allah. Makin kita belajar ilmu juga. Ilmu ni ada 2. Satu di lidah, satu yang turun ke dalam hati. Ilmu di lidah ni kita belajar, kita berbahas dengan orang lain, kita bergaduh, kita bermusuh, kita makin sakit hati dengan semua orang, kita makin jauh daripada Allah, kita sembahyang makin tak ingat Allah. Dulu ingat juga sikit-sikit. Sekarang sembahyang terus tak ingat Allah SWT. Dulu ada juga ingat sikit-sikit. Ada juga doa tu ada tunduk, sedih sikit. Sekarang doa pun dah tak larat nak tunduk, kena pandang semua orang.
Tengah semayang pun dah tak berapa pandang tempat sujud, dah pandang ke tempat lain. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Dan ilmu tu tak turun ke hati kita. Ilmu turun ke hati buat kita semakin rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan seseorang diterima oleh Allah atau tak diterima oleh Allah. Kedua ilmu ni yang turun ke hati ada pada ilmu yang daripada Rasulullah SAW, ialah ilmu yang membuat makin kita belajar ilmu, semakin kita semakin menyayangi manusia lain, rasa sayang pada semua orang. Rasa sayang. Tengok manusia ni rasa sayang, rasa kasih. Pernah Nabi SAW duduk satu majlis, ada satu orang Yahudi, anak Yahudi, dia selalu intai Nabi, dia selalu datang kat masjid walaupun dia tak Islam, dia selalu dengar majlis Nabi daripada jauh. Maka hari tu Nabi nampak budak Yahudi tu tak ada. Nabi SAW turut rasa sedih. Nabi tanya sahabat, mana budak Yahudi tu, tak nampak dia hari ni. Risau Nabi SAW. Sahabat beritahu budak Yahudi tu sakit. Jadi Nabi terus pergi rumah dia. Nabi sampai ke rumah dia, Nabi rasa sayang. Kalau kita macam mana? Budak Yahudi, bapa dia orang Yahudi, Yahudi, tapi Nabi kata mana budak tu? Nabi terus pergi ziarah dia. Sampai kat rumah dia, Nabi ajak dia lagi, suruh dia mengucap syahadah. Maka budak tadi memandang kepada ayah dia. Nabi pujuk dia sungguh-sungguh. Nabi terang pada dia sungguh-sungguh. Walaupun dia cuma seorang budak. Kalau tuan-puan nak tak layan, tuan-puan orang hebat, orang besar, orang mulia. Tiba yang tanya tu budak-budak kecil je. Budak-budak biasa dah lagi ziarah rumah. Lepas tu bila ajak dia mengucap, dia pandang ayah dia. Apa ayah dia cakap? Wahai anak, ikutlah ni Abu Qasim ni. Ikutlah ni bapa Qasim ni, ikutlah Nabi SAW. Ucaplah syahadah. Maka budak tu telah mengucap. Dan bila dia mengucap, budak Yahudi tu meninggal dunia. Bila budak Yahudi tu meninggal dunia, Nabi balik. Nabi dalam keadaan sangat gembira. Berminggu-minggu Nabi tersenyum. Berminggu-minggu Nabi balik tu, Nabi tersenyum, Nabi gembira. Sahabat tengok muka Nabi sangat gembira. Kata sahabat, kami tak tengok Nabi SAW gembira seperti itu. Nabi balik tu gembira. Budak tadi meninggal dengan Islam, meninggal dengan kalimah. Hari ini kegembiraan Nabi SAW. Melihat orang kafir mati dengan iman. Tengok satu orang manusia mati dengan iman, Nabi SAW rasa teramat gembira. Dan melihat satu orang mati tanpa agama, Nabi sangat sedih. Satu Yahudi lalu depan Nabi. Nabi berdiri. Nabi sedih. Sahabat kata, ya Rasulullah tu ke Yahudi? Nabi kata, dia umat aku. Satu Yahudi yang lain mati tanpa iman, Nabi nangis. Nabi berdiri, Nabi pandang, beri penghormatan pada jenazah dia dengan sedih, dengan rasa sebab. Bukan kerana matinya dia, tapi kerana dia mati tanpa agama. Satu orang pula Nabi SAW gembira, budak kecil je. Sebab begitu berharganya iman ini. Satu orang lelaki nak balik, orang kampung, hulu, entah siapa-siapa. Dia nak balik, Nabi panggil dia. Wahai saudara, mari sini, kenapa? Dia kata, hidup saya gagal. Saya berniaga tak jadi, minang anak orang tak dapat. Hidup saya tak ada guna, tak ada faedah. Kalau kita tengok orang macam ni macam mana? Terlantak kau lah kan. Muda-muda dah putus asa, eloklah. Ini tak payah, balik lah kan. Kalau kita tahu tak Nabi cakap apa? Wahai saudara, wahai anak muda, nak tak saya beritahu kamu? Ada satu kalimah yang kalau kamu ucapkan, hidup kamu akan bahagia, selamat, hidup kamu akan berubah semua sekali, kamu akan berjaya buat selama-lamanya. Dia kata satu kalimah je. Ucap je terus berubah hidup saya. Saya dah buat macam-macam lah. Macam-macam niaga, cuba tu, cuba ni. Semua tak jadilah hidup saya. Apa pun tak dalam kita. Orang ni putus asa dengan hidup dia. Nabi kata kalimah ni. Kalau kamu percaya sebenarnya apa dia? Tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Maka apa jadi lelaki tadi yang Nabi telah mengucap syahadah dan hidup dia telah berubah. Walaupun satu orang nak balik, dia berselisih tepi jalan. Nabi tak lepaskan dia, melainkan Nabi pegang tangan dia. Nabi ajak dia pada Islam. Hari ini berapa banyak orang berselisih dengan kita, jumpa kita siang malam. Berapa banyak orang kita beri sedikit nasihat pada dia. Lah hadis Nabi SAW, seorang saudara pada saudara yang lain, bila diminta antara hak dia, bila diminta untuk diberi nasihat, kita wajib beri nasihat pada dia. Hari ini suasana nasihat menasihati telah mati. Nasihat menasihati ni telah mati. Pada anak kita sendiri pun kita dulu tak sempat nak beri nasihat. Tak sempat nak cakap dengan anak nasihat agama. Semalam kita satu hari hidup, berapa banyak nasihat kita berbual dengan anak kita. Cakap baik-baik pada dia, supaya dia nampak keindahan, kecantikan Islam ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang berselisih dengan Nabi sekejap je orang faham Islam. Orang berbual dengan Nabi sekejap je orang faham Islam. Ada satu orang datang, dia biadab kat Nabi. Macam kasar, tarik janggut Nabi, cakap bukan-bukan. Macam nak bertumbuk dengan Nabi, sahabat semua angkat pedang. Orang nak mati ni, semua angkat pedang, nak bunuh dia. Dia kata tak apa, biarkan dia. Kamu semua ke sana, Nabi asingkan, Nabi berbual dengan dia. Nabi cakap-cakap dengan dia sekejap. Nabi cakap. Tiba-tiba lelaki tadi terus bangun. Tahu apa dia kata? Dia bangun dan dia kata, seluruh hidup saya. Sebelum dia bangun, Nabi kata, saudara, sekejap boleh tolong saya? Tadi masa kamu datang, sahabat-sahabat saya marah-marah sikit. Boleh tak kamu cakap-cakap sikit dengan mereka supaya mereka tak marah sangat?
Nabi tenangkan orang tadi dan Nabi suruh dia pula tenangkan sahabat yang lain. Dia boleh dengar pula. Kalau kita cakap macam tu, orang tu telah mengamuk, mau dia mengamuk kali kedua. Tapi apa Nabi buat? Lepas cakap macam tu, lelaki tadi keluar minta maaf dengan sahabat. Lepas tu sepanjang balik, semua tempat dia singgah tu tak dia kata apa. Dia tak masuk Islam. Tapi semua tempat dia singgah, dia kata seluruh hidup saya tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Seluruh hidup saya tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Seluruh hidup saya tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Dalam dunia, kalau Nabi SAW ada hari ini, Nabi berjalan, semua orang yang tengok Nabi tu insya-Allah akan dapat hidayah. Orang yang mendengar perkhabaran pasal Nabi dengar pasal Nabi dapat hidayah. Dan begitu sahabat-sahabat. Sebab tu tuan-tuan tahu tak, dalam dunia hari ini manusia rindu orang-orang yang hidup macam Nabi SAW. Untuk itu kita semua bukan orang baik, kita biasa-biasa. Kita semua, kita semua. Tapi tuan-tuan tahu tak, ramai orang dalam dunia ni rindu untuk lihat orang macam Nabi SAW. Untuk itu kita kena bercita-cita untuk mencintai Nabi dan berakhlak macam Nabi SAW. Siapa nak berakhlak macam akhlak Nabi yang kat tangan? Siapa nak berakhlak macam akhlak Nabi? Kita kena ada cita-cita macam tu. Bukan saja kita dengar pesan Nabi, kita bercita-cita. Walaupun kita ni jauh, bukan siapa-siapa, tak ada apa-apa. Tapi ya Allah, tanda saya bersyukur jadi umat Nabi. Saya ingin menjadi seperti Nabi SAW. Berakhlak macam akhlak Nabi. Walaupun tak akan sama, tapi kita kena bercita-cita mencontohi, belajar-belajar kehidupan Nabi SAW. Kena belajar kehidupan Nabi. Belajar susah payah Nabi, dakwah Nabi, tangisan Nabi. Datangkan kerisauan yang sama. Tengok manusia rasa sayang, rasa cinta kasih pada umat ni, rasa sayang. Saya ada ceritakan malam-malam saya pusing kat KL tu. Dulu-dulu buat juga, dulu ikhlas sikit, sekarang kurang ikhlas sikit. Dulu buat ikhlas sikit, sekarang kurang sikit ikhlas. Saya pusing kat KL tu, saya bungkus 300 bungkus makanan. Bungkus. Saya selalu, sebab rumah saya kat KL, jadi saya ada masa malam-malam jumpa-jumpa orang. Kadang-kadang rakam, kadang tak. Tapi kawan-kawan kadang rakam lah. Bila saya pusing, ada sekali saya jumpa budak 18 orang atas jambatan. 18 orang. Bila jumpa budak-budak kecil-kecil, hidung pakai pin, telinga pakai pin, semua pakai pin, rambut warna hijau, warna merah. Saya pun kejut dia orang. Adik, dah makan? Belum bang. Jom makan. Abang belanja ke? Yelah aku belanja, takkan korang pula belanja kan? Bangunlah adik. Dengan dia orang ceritalah berbual malam-malam kan. Tak adalah saya bahasa begitu. Bangunlah. Dia kecil-kecil memang biasa campur macam-macam kan. Bangun. Lepas tu bila bangun, ajak dia orang, ramai 18 orang ni duduk makan dengan saya. Bila makan ada 3-4 orang perempuan, 4 orang perempuan. Lepas tu bila makan, sampai pinggan pertama, saya selalu jumpa budak jahat ni. 3 perkara saya buat dengan dia lebih kurang. Pertama, saya cakap Allah sayang dia. Kalau bukan Islam, saya cakap Tuhan sayang dia. India ke, Hindu ke, Kristian ke, dia cakap apa buat ni sama macam Kristian buat. Ramai orang Kristian tengah malam cakap apa buat ni sama macam saya punya. Dia cakaplah agama dia. Kata betul-betul Tuhan sayang kita. Kita satu keluarga. Datuk kita sama. Saya sayang abang. Saya Kristian gini-gini. Tak apa, saya sayang abang. Betul-betul saya sayang abang. Dia pun saya cakap apa, saya cakap sayang dia. Lepas tu ni jumpa budak-budak ni, saya kata Allah sayang dia. Dia pun ceritalah. Ada budak 6 bulan tak balik rumah. Ada budak setahun tak balik rumah. Budak kecil-kecil. Ada darjah 5, darjah 6. Banyak tengah 1, 2, 3. Sian dah budak tu. Kita tengok dia, saya fikir apa? Yalah, susah-susah kita pernah lalui juga, masing-masing susah. Tapi kita tak pernah tidur tepi jalan sampai 6 bulan. Kita tidur tepi jalan sampai 6 bulan. Takkan salah dia budak kecil. Darjah 5, darjah 6. Kita kalau mak bapak kita tak sekolah, kita tak sekolah, tu je. Kalau mak bapak sekolahkan kita sekolah. Mak bapak kita suruh gini, dia dorong kita suruh jadi ni, jadilah. Dia suruh dorong jadi ni, jadi ni. Ada mak ayah dia tak kisah, tak kisah. Ada mak ayah dia ambil tausiq, tanya, gosok kat rumah, belajar teman duduk sebelah. Saya direzekikan begitu. Susah mak belajar, mak duduk sebelah. Buat air duduk sebelah. Pagi-pagi bagi apa? Suruh minum air apa? Macam-macam nak periksa kan. Kismis lah, glukosa lah. Nanti jadi tidak, tak tahulah. Tapi pagi tu ada je ubat berbalik. Ni ubat pandai lagi mak bagi kan. Pagi. Malam, sebelum tidur ada je mak teman duduk sebelah. Walaupun dia tak pandai, duduk sebelah. Semangat dia. Dia tak apa reti, teman duduk sebelah, gosok kat sebelah. Sampai sekarang ingat. Tu rezeki saya pula, rezeki Tuan Puan. Tapi rezeki budak-budak ni tak ada duduk tepi jalan. Lepas tu saya pun, adik bila makan, kedua saya suap dia. Kedua saya suap. Bila saya suap, saya memang suap dia orang. Kalau jumpa budak ni saya suap. Saya kalau jumpa budak jahat je, selalu saya suap. Mana kalau Tuan Puan saya suap nanti, maknanya jahat juga lah tu. Saya pun suap. Betul saya suap budak-budak ni.
Lepas tu kan dia mula-mula lalu muka ganas, jahat-jahat. Budak jahat-jahat bukan budak biasa-biasa ni, budak ni kadang yang jenis pau orang. Duit tak ada nak makan. Pau orang, biasa dia pau pelancong lah, pelancong luar negara dia pau, dia orang ramai. Dia bawa pisau kecil kadang. Budak-budak ni kadang teruk-teruk juga. Saya pun suap dia. Bila suap, dia orang mula-mula malu buka mulut. Ada seorang tak nak, yang lain semua nak. Lepas sampai kawan sebelah dia nak pula. Okay ustaz suap lah. Perempuan pula, ustaz suap kami juga. Tak boleh lah, yang lelaki je. Lepas tu suap-suap, ustaz suap lagi. Lebih pula kau ni kan, sekali seorang je. Sampai pinggan pertama. Lepas tu dia orang makan. Bila dia makan suap, dia orang gembira. Lepas tu saya berbual-bual. Dengar, daripada 100 patah cakap, 99 tu mencarut je. Dia ni kalau berbual 100 patah, 99 mencarut. Melatah sikit mencarut, mengalahkan orang pertama dulu mencarut kan. Beribu patah, semua mak, ayah, atas sampai ke bawah dia sebut semua sekali kan. Tu budak-budak ni. Tapi saya memang tak kisah. Orang kadang kalau saya berakam tu orang kata ustaz ni apalah budak-budak ni jahat semua sekali. Astagfirullah, tak hormat ustaz. Saya tak ustaz satu. Kedua, saya memang tak kisah orang nak mencarut ke apa semua tu, dah memang dah nama dakwah. Kalau taklah namanya dakwah kan. Kalau orang tak mencarut kat kita, tak maki kita, biasa je lah. Kat masjid memang semua cium tangan kita. Takkanlah tepi jalan kita nak orang cium tangan kita. Ni bukan kenal pun kita siapa apa semua. Tak ada apa-apa, biasalah budak-budak mencarut semua sekali tu. Jadi apa saya buat? Saya suap makan. Lepas tu saya kata, adik dah semayang isyak? Belum bang. Maghrib dah? Belum. Hari ni dah? Belum lagi. Semalam dah? Belum juga. Minggu ni dah? Belum. Bulan ni dah? Bila lah semayang? Adalah ustaz 3 minggu lepas ke 2 minggu lepas. Ada Jumaat saya ada semayang juga lah. Saya setiap kali pergi rumah flat, tepi jalan, tepi kat baru ni saya buat kat komuter, LRT. Dia orang suruh buat. Baru ni saya dah buat dulu. Sebelum dia orang suruh saya dah buat. LRT tu saya buat. Saya tak tahu apa nak buat kat mana lagi. Jadi saya naik kat rumah saya, naik komuter dengan kawan-kawan. Beli je keripik tu sikit supaya supaya tak terkejut sangat. Seram pula dia orang tiba-tiba kan. Bagi keripik satu semua. Cina, India, Melayu tanya, kenapa awak buat ni? Dia orang buat. Tiba-tiba tengok yang pihak-pihak ni pula call saya dah. Suruh saya buat. Tak boleh lah. Suruh saya tak boleh lah kan. Suruh lain kena bayar dah. Kalau sendiri tak ada, tak payah bayar. Taklah gurau je. Jadi dia suruh dah kan. Dia orang suruh hari-hari pun tak post tak. Hari-hari tak adalah nak buat kan. Bos-bos semua tu suruh buat. Sebab dia kata, rupa dah lama dah orang agama lain dalam tu dah lama buat dakwah. Dia pernah tengok dalam video tu, rupa dalam tu dia bagi pamphlet. Dia itulah dekat station tu dengan dalam tu dia orang bagi pamphlet agama lain. Dia orang jadi ada budak-budak muda tengah dalam tu, dia orang nampak remaja tu siap ikut dia orang yang pening-pening kepala. Dia orang dalam LRT malam-malam kerja, tak tahu apa 11 malam tak balik kat bandar tu. Keluar pagi-pagi 5 pagi pukul 6, balik pukul 12 malam. Agak-agak hati dia orang tenang ke tak tenang? Pening, penat. Kadang duit nak makan pun tak ada. Kerja pada pagi sampai malam, duit nak makan pun tak ada. Jadi bila datang agama lain, peluk dia, cakap sayang, dia rindu benda begitu. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ajak budak-budak ni semayang. Adik, jom semayang. Bila semayang, sewa ke hotel, laki perempuan. Bila sewa, suruh dia mandi. Bila mandi, bau gam. Semua hidung gam. Hidung gam. Jadi saya suruh masuk bilik air, dah kuat bau gam. Yang kita rasa pening sekali. Kuat sangat bau dia. Pening kepala kita. Rasa macam kita pun awak macam mana terapung. Macam kita. Tak tahu lah. Tak tahu kesan gam betul ke tak. Atau perasaan saya tak tahu lah. Tapi kita jadi pening. Balik tu pening jugalah. Lepas tu saya suruh mandi. Saya mandikan budak lelaki ni semua sekali. Aku je lah mandi kawan-kawan. Mandikan dia orang. Saya mandikan dia orang semua. Lepas mandi saya semayang. Mesti budak-budak ni main-main. Biar lantak hati saya. Mesti budak-budak ni main-main nanti. Ketawa ni. Sebab dia orang dah kepala macam tu dah. Asyik ketawa daripada tadi. Tahu tak apa yang ajaib? Semayang tu tak ada satu orang pun main. Daripada tadi dia ketawa. Bila takbir je, tak ada satu bunyi pun ketawa. Tak ada satu bunyi pun nak main-main. Budak kecil-kecil takkan tak main. Tak main pula dia orang. Tu yang sedih 2 pagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba dengar bunyi nangis-nangis kat belakang. Saya jadi sedih lah. Saya semayang budak jahat ni saya sedih. Habis semayang, saya pusing belakang, budak tu dah nangis-nangis dah. Cakap-cakap sikit je. Tak cakap banyak-banyak pun. Cakap macam ni. Kan? Cakap. Tiba seorang-seorang nangis. Berbual macam ni, berbual tengah 2 pagi. Tanya, dek, kau ni. Dia pun cerita, adik saya ustaz duduk kat bilik kat KL ni. Duduk dengan mak saya kerja pelacur, bapak saya tak tahu mana satu. Banyak sangat bapak tak tahu rumah, tak tahu mana satu. Macam ni lama sikit, tukar lain pula. Lari dia tengok, dia marah bapak dia, tapi dia buat benda yang sama. Kebencian dia buat, dia ulang perkara yang sama. Tak perempuan cakap mak saya macam ni, dia burukkan mak dia. Dia buat benda yang sama yang apa yang mak dia buat. Dia tukar-tukar, saya jumpa. Lepas tu ada budak duduk dengan atuk jual apa ni, datuk dapat duit zakat sikit. Duit zakat pula dah lah sikit. Lepas tu atuk pula mabuk, mengamuk. Dia tak balik rumah.
Jadi ada budak ni majoriti begitu. Tapi ada seorang dua anak orang kaya-kaya. Kaya betul, bukan kaya sikit. Saya kenal pula bapak dia, orang kaya betul. Kenal, oh kau anak ni ke? Saya pun alhamdulillah yang berapa orang saya hantar balik rumah. Hantar balik rumah. Ada berapa orang hantar belajar sini. Ada yang memang budak tu tak ni, saya tak paksa siapa-siapa, siapa yang nak. Saya kawan sampai dia nak. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya bila jumpa macam tu saya jadi sedih. Jadi sedih. Semenjak balik tu rasa resah sikit. Saya biasa-biasa tapi sedih. Kita jadi kesian fikir, apa nak buat? Macam kita seorang tahu dia orang, kenal dia orang percaya kat kita. Tapi apa kita boleh buat sebagai orang yang hari-hari ceramah agama, cakap agama, nampak macam baik, orang puji. Tapi sebenarnya kita kejam. Kita tak buat apa-apa pada budak-budak ni semua. Bukan sikit, ramai. Saya duduk Islam ke orang dekat KL tu. Setiap kali pusing malam tu, mesti ada seorang masuk Islam. Daripada bulan Ramadan sampai sekarang, ada lebih kurang 13 orang masuk Islam. 13. Semua masuk tempat belajar. Bukan ceramah, saya tak pandai ceramah satu. Tapi dia orang memang tiba-tiba dia nak masuk Islam. Buah, cakap sikit dia masuk Islam. Hantar tempat belajar, sekali jadi baik. Tengah-tengah saya cakap, ada budak perempuan duduk tepi saya, 14 tahun. Ni kat jambot ni. Duduk mana dek? Bawah jambatan. Ikut boyfriend. Boyfriend umur 24 tahun. Duduk bawah jambatan. Mak ayah kau tak marah? Dia orang pun tak kisah ustaz. Dia orang kat rumah dengan ais kat rumah kan. Ustaz dadah kat rumah. Jadi dia tak kisah nak dia balik, dia tak balik. Jadi apa jadi? Budak-budak tanya ustaz, dia nangis. Boleh tolong saya tak? Saya nak belajar semayang semula ustaz. Saya dah lama tak semayang. Budak perempuan 14 tahun. Biar betul umur kau 14 tahun. Tengok IC kau. Rupanya nampak macam budak remaja besar. 14 tahun baru. Duduk tepi jalan. Duduk bawah jambatan. Ramai, bukan sikit, ramai. Lahir mana? KL. Lahir mana? Perak. Lahir mana? Johor. Tengok IC dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, lepas jumpa budak-budak ni, saya jadi sedih sebab semenjak tu saya balik rumah, saya fikir kalau budak tepi jalan macam ni, cakap Allah sayang, suap dia dirasa sangat nak berubah. Macam mana kalau kita buat perkara yang sama pada anak-anak kita kat rumah? Anak-anak kita kat rumah. Patut dia duduk kita siang malam. Patut dia jadi anak macam anak sahabat patutnya. Hari-hari duduk kita. Budak bawah anak orang, 5 minit, berubah dia doktor. Berubah, jadi orang baik. Anak kita hari-hari duduk kita. Tapi kita kurang beri dia kasih sayang. Untuk tuan-puan sekalian, saya semenjak tu balik jumpa budak-budak jahat ni, orang kata budak jahat, orang kata. Dia budak baik-baik. Tapi bila balik rumah, saya selalu suap anak-anak saya. Sebab tu tuan-puan kat rumah selalu suap anak, isteri, suami, suap makan. Lalu suap dia orang makan. Satu-satu. Lepas tu selalu peluk dia orang, peluk. Budak jahat ni peluk dia. Peluk lama sikit. Memang jadi je. Satu cakap Allah sayang, suap makan, peluk dia. Mana-mana anak yang nakal buat. Kalau suami nakal pun buat macam tu juga. Isteri nakal pun sama. Suap makan, cakap Allah sayang, peluk dia. Cakap sayang kat dia, suap dia makan, peluk dia. Saya kadang sepanjang saya ceramah, saya tak pernah pergi orang dah dewasa ni lah. Dulu kecil-kecil ada sebab mungkin sama muda, bahasa pun tak reti. Sepanjang saya ceramah tak ada orang pukul saya lagi. Pukul saya dah dewasa-dewasa ni tak pernah lagi. Tapi ada masa belajar tu selalu, masa belasan tak ada. Tapi baru ni kali pertama saya ceramah, budak sekolah mengamuk tengah ceramah. Sekolah tu sekolah jahat sikit. Saya pilih muka paling jahat, dia kata 5. Muka dia habis ganas dah. Saya pegang tangan dia, saya ajak pergi depan. Cikgu kat belakang macam ni. Yes. Alhamdulillah ustaz pilih budak betul ni kan. Yes. Cikgu kat belakang seronok sebab geram kan. Nak pukul tak boleh. Yes, saya pun panggil budak depan. Masa saya pegang tangan dia, dia tolak saya. Kuat juga dia tolak. Mau tercampak juga rasa kan. Budak ni kan tengok balik semula. Nak tolak balik semula ke tak kan. Takkan bergaduh. Pula dah tua-tua dah, tak payah. Pegang tangan sekali lagi, dek, meh. Nak tunjuk kesabaran. Dia tolak lagi. Aduh, tersilap pula pilih orang ni. Aduh, macam mana nak buat ni. Rasa dah hati dah menggelegak dah kan. Marah juga tapi aduh, tersilap pula pilih. Habis jadi contoh tak baik pula hari ni. Sekejap lagi cikgu dia pun kutuk dia. Marah dia makin jadi setan. Apa nak buat. Mesti cikgu dia marah sekejap lagi ni. Tahu dah. Mesti bergaduh dengan semua orang pandang buruk dia. Kali ketiga saya tarik. Dek, sekejap dek. Dia pun ikut saya ke depan. Sampai ke depan saya suruh dia baca satu ada ayat lah. Saya suruh budak-budak tadi tulis. Suruh dia baca. Bagi dia mic, dia tepis mic. Kau jangan macam-macam. Aku pukul kau kan. Dia kata kat saya. Terlima. Jadi saya pun cakap dengan dia, tak apalah, kau tak payah pakai mic lah baca. Dia baca pun dia main-main je. Melambai kawan dia, dia buat begitu. Lepas tu saya tanya adik-beradik berapa orang? Dia kata, ustaz, adik-beradik saya 3. Awak nombor berapa? Saya yang sulung. Bapak kau selalu marah kau kan? Yelah, kau pun jahat juga. Saya dah lepas juga buah geram tu, terlepas juga sikit kan. Main kalau ni, yelah kau jahat, selalu kena pukul dengan bapak. Elok lah. Itulah ustaz. Tak apalah bang. Kau rindu ayah? Ish, tak ada lah. Berindu benci ada dekat itu kan. Saya pun terus ceramah budak-budak lain. Saya cakap kat budak lain, siapa nak sulung? Saya tanya, siapa tahu nak sulung dekat tangan? Siapa nak sulung? Nombor 1. Anak nombor 2. Anak nombor 3. Dah ramai dah. Siapa dah ada anak dah angkat tangan?
Semua dah ada kan? Angkat tangan dah terlupa dah ada anak ke tak? Jadi tuan-tuan sekalian, siapa belum ada anak, moga Allah beri anak soleh-soleh. Allah sayang, dia beri sebab dia sayang, ditahan dulu sebab dia sayang. Tiba-tiba apa jadi kat budak tadi? Saya cakap kat budak-budak lain, saya ada anak sulung, masa anak saya 4 orang, Airis Safiah nama dia. Masa saya dapat mula-mula, saya rasa sangat happy. Tuan-tuan ayah-ayah kan, kita boleh ingat kan tarikh lahir anak sulung. Siapa tak ingat tarikh lahir anak sulung dia? Mesti ingat kan? Nombor 1, nombor 2 ingat, nombor 3, nombor 4 dah lupa dah. Nombor 5, nombor 6 terus tak tahu, tak perasan bila bersalin kan. Nombor 8, 9, 10 terus tak tahu dah. Tak ingat dah, semua tak ingat dah. Terlupa anak dah, yang semua dah tak ingat langsung. Itu tak usah tanyalah apa-apa. Yang nombor 1 ingat, ayah masa anak nombor 1 semua dia hafal. Daripada lahir semua dia hafal. Saya pun begitu jugalah. Jadi sayang anak tu, saya sayang dia, happy, dia makin besar. Tapi bila dia makin besar, kita selalu marah dia, betul tak? Bila anak tu besar, kita nak dia cepat besar. Kakak, umur berapa? Takkan nak suruh semayang lagi? Berapa umur awak? Kan dah 8 tahun, takkan ayah nak suruh lagi? Buat penat je hantar sekolah agama. Bapak dia pun kan. Terus mak pula, hari-hari, kakak tengok adik, tak payah sibuk. Mak bapak nak main pun kan. Tengok adik tu, takkan tak ada orang jaga adik. Masuk bilik, baru masuk bilik dah dengar bunyi menangis. Sabar je, makin kuat menangis. Bapak mengamuk masuk bilik kan. Dia tengok kakak tengah nak pijak adik pula. Sebenarnya pada tadi adik dia, kakak dia kena tumbuk dengan adik dia, mana tahu kan. Kita tak tahu sebenarnya terjadi. Tumbuk kakak dia. Sabar ni, kalau bapak masuk teruk kena. Dia tahu mesti dia kena punya lah. Sabarlah, sekali dia dah geram nak pijak adik dia, time tu pula kita masuk, dia kena pijak. Dah lah 5 kali kena tumbuk, campur pijak bapak dia, mak masuk mengamuk, 6, 7 semua orang dia. Dia pun rasa sedih. Jadi saya kata, saya pun kadang-kadang begitu. Kakak, abang, tengoklah adik, kakak, abang buat susu kan. Kakak, abang. Lepas tu bila dia, saya kadang-kadang bila pergi jauh-jauh, saya selalu mimpi anak sulung saya. Rindu mungkin agaknya, teringat-ingat. Jadi bila teringat-ingat anak sulung, anak nombor 2, saya pun, bila saya balik berdakwah mana-mana, sampai ke rumah, saya teringin nak peluk dia dulu. Sebab berdosa banyak dengan dia. Dia masuk rumah, saya nak peluk dia. Bila saya nak peluk kakak yang sulung tu, nombor 2, saya tengok dia dah besar sikit. Saya tengok anak nombor 3, nombor 4 akan berlari kat saya. Dia nombor 3, nombor 4 lagi berebut. Dia berlawan dua-dua, lari peluk kepala saya. Peluk, cium-cium saya. Jadi nombor 1, nombor 2 ni terpaksa berundur. Nombor 1 selalu yang perempuan, jadi dia sandar kat dinding. Saya hari-hari jumpa orang. Saya tengok muka anak saya tahu dia sangat sedih. Dia sangat sedih. Tak kira Allah, saya 3 kali pula bagi ceramah kat sekolah. 3-3 tuan bapak dia penceramah terkenal. Kan? Jadi bila saya tengok muka dia, saya tengok muka anak dia sedih. Muka dia lain, muka dia nampak macam sedih, macam tu, macam suram macam tu. Bapak dia jarang ada kat rumah. Jadi saya tengok, saya tahu. Saya jadi macam pergi jumpa budak tu, saya bagi dia semangat. Saya tengok anak-anak penceramah ni, saya teringat anak saya sendiri. Jadi apa jadi? Saya pun nampak dia sandar kat tepi. Anak yang lelaki lagi lah, terus dia hilang terus. Tak ke mana-mana masuk bilik tu. Tu panggil yang lelaki pula hilang. Jadi bila dah malam, saya rindu anak saya pergi peluk dia. Bila saya peluk anak sulung saya, masa tidur, saya peluk dia. Dia mesti akan peluk saya semula, dia nangis. Dia peluk saya, dia nangis. Karena saya terbangkan dia, dia nangis. Ayah, kakak dah besar, terbang ke apa lagi kan? Saya terbangkan dia, dia nangis. Anak nombor 2 begitu. Saya pergi kat anak nombor 2, pergi kat seperti ni, rindu kat ayah. Tak ayah. Rindu sikit kan. Saya pun peluk dia. Dia macam tu kan, anak lelaki. Saya peluk lama sikit. Dia tengok anak lelaki saya pun nangis. Saya tahu anak saya rindu saya. Saya lagi juta-juta kali lagi rindukan dia. Saya pusing kat sebelah, budak yang lelaki tadi tu dah nangis-nangis kat sebelah. Budak itu 5 muka jahat tadi dah nangis. Tahu tak apa dia? Habis saya ceramah, sepanjang ceramah tu dia nangis. Semua kawan-kawan dia, ketua dia dah nangis. Semua kumpulan jahat dia dah nangis dah. Bos dia nangis, dia mesti nangis sekali. Dia orang tak boleh tahan lah. Kalau bos menangis, kita pun nangis je lah. Dia orang pun nangis semua. Saya tengok muka jahat-jahat semua nangis. Yang geng-geng budak kecil-kecil tak nangis lagi. Yang geng-geng besar-besar jahat dia semua nangis. Dia ikut pula nangis sebab bos dia dah nangis. Ketua dia dah nangis. Lepas tu saya balik, saya masuk kereta kan, nak gerak kereta, dia kejar kereta, dia ketuk pintu kereta, dia tarik pintu kereta, dia masuk kereta, dia peluk saya masa petang tu, dia masuk, dia peluk saya kuat-kuat. Dia kata, Ustaz, saya rindu ayah saya. Ustaz, saya rindu ayah saya. Daripada kecil dia pukul saya, dia marah saya. Bila saya besar, saya pula pukul dia. Saya benci kat dia. Ustaz, sebenarnya saya sayang ayah saya. Dia cakap, saya benci ayah saya benci. Kau rindu ayah kau? Ustaz, saya rindu ayah saya. Tahu tak apa dia? Kita yang dah tua-tua ni pun rindu kasih sayang mak ayah kita. Kasih sayang mak ayah ialah anugerah daripada Allah. Ini kan pula anak kita yang kecil-kecil. Sebab tu tuan-puan, jangan pernah kurangkan kasih sayang untuk mereka. Tuan-puan nak rotan-rotan lah, tuan-puan didik macam mana, tuan-puan punya masing-masing punya pelajaran. Tapi satu perkara jangan pernah lupa dalam mendidik mereka ialah kasih sayang pada mereka. Selalu peluk anak-anak, peluk mereka kuat-kuat. Peluk dengan rasa kesayang. Saya jumpa budak ni, saya peluk sebab sampai yang bukan dekat situ, depan kelab. Budak depan kelab pukul 3 pagi mabuk. Lepas tu mabuk pun boleh macam tu juga. 3 pagi keluar kelab,
Tak pernah lagi orang keluar kelab tu maki saya, tak pernah lagi. Paling-paling dicabut lagi je. Maki tak pernah. Datang berdua, kadang saya pakai macam ni, kadang pakai t-shirt sikit sebab saya segan tunggu depan kelab tu pakai jubah macam. Kalau berdua, kalau ramai sedap sikit, lain kekuatan. Kalau berdua rasa macam apa. Tempat lain saya tak pernah segan pakai jubah. Kat mana-mana dalam dunia, pergilah mana tak segan pakai jubah. Tapi depan kelab segan sikit kan. Sebab ramai sangat orang, lepas tu laki perempuan terjerit pula kan, tengah time mabuk tu. Jadi kita dua orang pakai jubah, dia nampak kita semua pandang cabut lagi kan. Jadi saya kadang pakai jubah, kadang tak. Ikutlah pakaian saya. Bila saya turun, saya tengok muka paling jahat. Depan kelab, cari muka paling jahat sekali. Cari muka yang paling jahat. Selalu dia paling rindukan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Budak jahat, saya jumpa dia 8 orang, badan tertatu, jerit-jerit. Kawan dia 3 orang jerit-jerit. Jerit-jerit. Tu saya kata, "Dek, Allah sayang." "Taklah ustaz, kami jahat. Tuhan apa? Tuhan benci kami," dia kata. "Tuhan tak sayang kami." "Tak, Allah sayang." "Tak adalah ustaz, kami minum arak, main judi, bagi mak makan, share perempuan, lembu motor. Mana Tuhan sayang kami?" "Tak, Allah sayang." "Mana pula ustaz, bukan setiap arak tu 40 hari Tuhan tak terima?" Dia ceramah saya, bukan saya ceramah dia. Dia ceramah saya. Selalu depan kelab macam tu. Dia orang kalau cakap lagi tinggi ilmu daripada kita, tak payah nak ilmu tinggi-tinggi sangat. Dia orang lagi tinggi. Lepas tu 40 hari Tuhan tak terima. "Betul ke dek?" Saya pula tanya dia kan. "Betul ustaz." Tak, dia kata, abang tak, ni Allah terima. Yang penting kita bertaubat pada dia. Kalau kita taubat, Allah terima. Tak payah tunggu 40 hari. Kalau taubat betul-betul, Allah terima. Ni kalau tak taubat 100 hari pun tak cukup, cakap kat dia kan. Lepas tu dia orang kata, saya, "Bolehkah Allah maafkan kami?" "Boleh dek, Allah sayang." Orang jahat 3 kali cakap Allah sayang, dia lepas tu dia sedih. Lepas tu dia cakap-cakap, "Ustaz, nanti balik kami nak sembahyang subuh lah. Macam mana Allah nak maafkan kami? Engkau risau sangat kan nak dimaafkan? Mai ikut ustaz cakap-cakap. Mai ikut, engkau ikut aku cakap ramai." Dia pun ikut cakap ramai. "Ya Allah, saya minta ampun ramai-ramai. Sungguh-sungguh daripada hati. Saya bertaubat." Saya suruh dia orang ikut tu, sungguh-sungguh daripada hati. "Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat." Tiba-tiba dalam ramai tu ada yang nangis. 2 orang nangis. Seorang tu peluk saya. Yang ketua juga selalu paling kuat nangis. So dia paling jahat. Dia peluk saya, dia nangis. Nangis kat bahu saya. Badan ketul-ketul ni, betul tatu badan. Peluk saya, nangis. Lepas tu saya ceramah kat Kelang. 88 tu datang dengan saya ceramah. Saya mesej dia orang, jemputlah datang. Dia orang datang semua sekali, dengan duduk depan sekali. Tengah saya ceramah, habis ceramah, dia orang duduk makan dengan saya. Lepas makan, saya kata, "Malam ni ikut saya pergi kelab Astagfirullah, berdosa ustaz, neraka semua tempat tu. Ya Allah, ustaz ajak pergi kelab pula dah kan. Taklah, bukan masuk kelab. Depan kelab je kita dakwah. Dalam kelab tak boleh dakwah dah. Dalam kelab dakwah macam mana? Bunyi bising tu. Pecah telinga kita semua sekali. Kat luar je. Lepas tu, habis duduk tu, saya cakap, saya kata esok subuh hantar gambar. Saya budak-budak jahat ni, saya suruh subuh hantar gambar. Tanda kita dah mula dekat dengan Allah. Subuh bangun ke tak? Pergi masjid ke tak? Subuh tu bukti dia. Macam ni ceramah kan? Tuan pun datang subuh. Cemerlang kan ni. Lepas tu, sembahyang subuh dia pun mulalah. Apa jadi, saya pun esok subuh saya tunggu gambar. Sekali saya tengah dakwah depan kelab pukul 3, dia hantar gambar kat saya pukul 3 pagi. Awal hantar gambar belum subuh lagi. Dia kata dia sembahyang dengan isteri dia berdua. Allahu Akbar, selfie satu kan. Isteri kat belakang. Berubah. Tuan-tuan, saya cerita macam ni saya nak beritahu. Hari-hari manusia kat luar sana rindu untuk dibimbing, dipimpin. Orang semua baik-baik kat dunia ni. Tapi kita tak sempat nak jumpa mereka cakap agama. Kita tak beri nasihat kepada mereka. Kita tak beri waktu untuk berjumpa dengan umat ni dengan rasa sayang. Sebab tu ulama pentingkan setiap hari kita semua beri masa walaupun sekejap jumpa manusia tepi jalan, kat mana-mana, jumpa. Orang rindu. Tuan-tuan, mana sangka kat komuter orang nangis. Saya jumpa kat komuter hari tu, semua saya jumpa tu semua nangis. Dia tak kenal saya pun. Ada 1-2 kenal, lain tak kenal pun. Apa awak buat ni? Kenapa buat macam ni? Dia pelik. Sebab biasa datang nak jual barang, nak apa semua. Kita tak nak jual barang, kita tak nak duit dia. Kita cuma nak kata dengan dia, kalau yang Islam jaga sembahyang. Kalau bukan Islam, saya cuma nak cakap dengan dia. Saya dah jumpa, takkan tak tegur kan. Dah jumpa, dia tanya saya kenapa. Yang kanan Cina banyak tanya soalan. Saya kata sebab saya nak beritahu yang saya sayang abang. Sampai ramai kalau Hindu saya cakap, kan Hindu nampak macam ganas kan. Tuan-tuan kata dia gila, kuat agama semua. Setiap kali setakat ni saya jumpa orang Hindu, tu tak ada cakap apa kat saya. Orang Hindu banyak terima kasih kat saya. Terima kasih. Oh, saya baru faham rupanya Islam sayang semua orang ya. Saya cakap kat dia, Islam sayang abang, saya sayang abang. Saya selalu doakan abang. Betul ke? Saya hari-hari doakan. Saya doa orang Melayu, Cina, India, supaya semua bahagia. Saya tak cakaplah supaya semua masuk Islam. Saya cakap supaya semua bahagia. Nabi Muhammad sayang kat abang kakak, dia tak nak tengok kakak abang sedih.
Saya cakap macam tu. Saya tak kata tak nak tengok kakak abang yang ni mati tak ada Islam ke. Saya tak cakap macam tu lah. Saya cakap Nabi tak nak abang bahagia. Kalau dia tanya lagi, baru saya beritahu seterusnya. Kalau dia tanya lagi, abang bahagia tu macam mana? Dia tanya Tuhan sebenarnya apa? Memang siaplah dia. Memang saya ceramah lah kan. Tapi dia orang rindu. Ramai orang rindukan kebaikan. Dia macam nak buat. Jumpa orang jahat baik. Dan satu hari saya akan mati, kita semua akan mati. Itu adalah hidup, sediakan anak-anak kita jadi da'i-da'i. Anak-anak kita hidup jadikan apa? Jadikan mereka da'i-da'i. Jadikan anak kita pendakwah. Jadikan mereka da'i-da'i. Siapa nak sediakan ahli keluarga jadi da'i, angkat tangan. Tak kisah tuan-puan anak jadi doktor ke, engineer ke, arkitek ke, cikgu ke, businessman ke, usahawan ke, siapa ke, pensyarah ke. Tapi jadikan mereka da'i. Kat mana mereka duduk, mereka ada kerisauan agama. Jadi alim ulama ke siapa, biar mereka ada fikir agama. Biar mereka ada apa? Ada fikir agama. Apa maksud fikir agama? Dia memuliakan orang baik-baik, alim ulama, ustaz-ustaz, belajar ilmu dengan baik, dengan rasa rendah diri. Dan mereka tengok orang jahat, mereka sayang. Ini Islam. Jangan tengok orang jahat benci, tengok semua astagfirullah, neraka dia orang semua kan. Tak ada tempat lain dah kau melainkan neraka je. Jangan begitu. Sebab kita dulu pun tak kenal Tuhan. Ada orang sayang atuk nenek kita, kita dapat Islam. Mana tahu sebab doa tangisan tuan-puan, ramai-ramai orang masuk Islam. Jadi insya-Allah tuan-puan, kita dekat surau ni, dekat masjid ni ada pelancaran infak sumbangan tabung bagi pembinaan Musalla Ar-Raudah Kuantan. Dan kedua, pusat penjagaan warga emas Pekan Madrasah Nur Iman. Jadi tabung diedarkan ke sekarang ke nanti. Ada tabung, jadi tuan-puan bolehlah menyumbang. Dulu-dulu senang, zaman-zaman dulu orang Islam anggap semua masalah orang Islam, masjid, madrasah ni sebahagian pada hidup kita. Dulu-dulu begitu. Jadi orang Islam dulu-dulu kuat. Sebab apa tahu? Sebab dia macam kita, kalau rumah tandas bocor, apa nak buat? Mesti air menitik je kita lap, takut anak kita jatuh. Tapi cuba tengok tandas masjid, menitik-nitik air dekat 3 tahun. Tak ada satu orang pun buat. Semua kata astagfirullah, AJK kan. Saya tengok selipar tak ada, astagfirullah, apa AJK tak letak selipar kan. Makcik pula pakai telekuk, astagfirullah, kenapa kuning telekuk ni, teruk orang surau ni kan, orang masjid. Patutnya ni kan tanggungjawab kita. Masjid ni masjid kita. Jadi tengok teruk, panggil, kita panggil telefon ni, main datang jap, tak apa, datang tolong repair, cabut, beritahu saya tolong buat ni. Okey. Ni tak selipar, apa lagi tak kena, nampak masjid apa lagi tak kena, kipas tu bergegar tu, kalau jatuh syahid. Jadi contohnya, jadi kita tolong betulkan. Lampu terkelip-kelip kat 3 tahun, terkelip, tak ada orang nak tolong betulkan. Sebab semua orang bergantung satu sama orang pada orang lain. Agama kita tak terbangun. Sebab tu anak orang Islam banyak duduk kat tepi-tepi, bawah jambatan. Patut orang Islam tak patut macam tu, tak patut sama orang lain. Tak patut. Tapi paling banyak bawah jambatan semua anak-anak orang Islam duduk bawah jambatan. Bawah jambatan anak-anak orang Islam. Dia setakat pusing kat KL, tak ada satu orang anak Cina, India bawah jambatan tu. Tak ada. Tahu tak sebab apa? Sebab dia orang memang persatuan dia kuat. Saya hari pusing yang paling banyak saya jumpa orang Cina, orang India. Pusing. Saya pernah duduk sebulan kat hospital Melaka. Saya berdakwah, jemaah saya tu sakit, pakcik tu. Jadi sebulan dia kena duduk hospital. Jadi saya punya sebulan tu saya jaga. Tukang ketua jemaah saya suruh tukang orang lain kat Melaka. Kami ada keluar kat Melaka, tukang orang lain. Dia tak nak, pakcik tu nak saya jaga dia. Meninggal. Jadi saya punya sebulan kat hospital. Saya semangat berdakwah, satu hospital tu saya dakwah. Tidur kat hospital, tidur katil sebelah. Asal ada katil kosong, minta izin, dia kata, bagi orang tidur lah. Tidur ramai-ramai. Pakcik tu sakit. Lama dia, jadi sepanjang sebulan tu kerja saya buat dakwah. Sepanjang saya duduk situ, tahun 99 saya ingat sampai sekarang. Semua yang khidmat tu semua sekali datang, tahu siapa dia? Semua, kalau tak Cina, India datang khidmat. Setakat tu saya pergi, tak ada lagi orang Islam datang. Seingat saya lah, memang tak ada. Syekh yang pakai baju ada salib kat baju tu. Syekh dia pakai rantai, tu yang malah melampau sikit. Pakai rantai datang, dia pakai jubah-jubah, seram kita tengok. Bukan saya seram tengok dia macam tu. Ada pakcik tua saya ingat dia sekarang. Pakcik tu dah tak ada keluarga, dia tak datang. Dia nak bersihkan pakcik tu. Tak apa, pakcik ni ayah saya, biar saya bersihkan dia. Saya berebut dengan dia orang. Saya kecil dulu, dia nak dakwah saya dakwah dia dulu kan. Tak sempat bercakap, saya berceramah je. Masa tu saya kurang sikit akhlak, kurang sikit saya ceramah je. Datang ni betul, saya sekolah kata dia orang kan. Saya berebut, saya potong kabel. Dia nak potong handphone saya buat sembahyang jemaah kat situ. Sampai saya ingat hospital Melaka. Dia orang ada macam apa? Macam sukarelawan. Bukan siapa nak sukarelawan boleh lah, nak tolong hari Sabtu, Ahad, petang-petang lepas waktu kerja. Jadi ramai orang datang. Tak tahulah sekarang macam mana kat hospital Melaka tu. Ni cerita tahun 1999. Cerita tahun 3. Sampai sekarang saya ingat. Itu buat sembahyang tarawih, sembahyang jemaah ni. Pakai orang tua-tua yang apa, dah berumur, orang kaya-kaya tu bagi duit kat saya, suruh tolong sembahyang dia. Saya kata
belum mati lagi tak boleh tolong semayang. Saya boleh tolong ambil uduk je. Jadi tak payah duit ni, saya tolong ambil uduk je. Nak bagi saya duit. Tolong semayang, dia tengok saya semayang jemaah. Tolong semayangkan untuk saya. Semayang tak boleh tolong. Kan? Dia tu ambil uduk. Saya ambilkan uduk. Ambilkan spray lah apa semua saya buat lah. Saya pakai bedal, saya pun tak berhenti juga. Bedal tak apa berilmu juga. Tapi masa tu saya ingat ke mana saya boleh ke jalan lah. Janji kau semayang je. Tengah sakit kan, janji semayang. Jadi saya ambil spray kau tengah terbaring. Sorang-sorang. Pakcik dah semayang kan. Dulu je kecil. Saya macam tu masih kecil pun. Semangat lebih. Kena tahan dengan polis, tanya polis dah semayang ke belum. Gila. Jangan marah polis-polis yang dulu kecil-kecil, dah budak. Habis semua ceramah semua sekali kan. Yang tak tahan kena kejar motor lagi kecil kan, kena kejar, tak ada lesen, kena kejar. Masuk motor dalam surau kan. Sampai surau cik kejar polis. Saja parking bukan nak lari, nak semayang zuhur. Lepas zuhur boleh saman kan. Lari masuk kat tandas surau kan. Lagi rasap-rasap motor kan. Dulu polis-polis tu kawan-kawan juga sekarang. 2-3 orang tu kawan sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengah cerita apa dia dah hilang dah. Tak tahu cerita apa dah. Tengah cerita apa? Infak tadi. Jadi tuan-puan, jadi bila kita dulu begitu semangat ni. Jadi tuan-puan ada tabung tu isilah banyak sikit. Ada 1,000 masukkan, 2,000 masukkan, 3,000 masukkan, ada 10,000 masukkan. Kalau tak ada nombor account kat situ. Tuan-puan transfer je lah. Transfer. Buat begitu Setiap orang niat bantu mana-mana orang, niat secara tetap kalau boleh kan, bulan-bulan bagi. Bukan madrasah saya kat sini Jadi tuan-puan bagi begitu. Sebab apa tahu? Memang perlu begitu. Saya baru ni jumpa budak kat Kedah, kat utara. Saya buat dakwah. Masa tu kat sana lah sebulan lebih. Kampung asli. Tiba-tiba sampai kat air panas tu ada seorang budak darjah 5 jual burger. Dijual burger. Dalam burger dia tu, dia rapat dengan saya. Dia cakap dengan saya kasar. Dalam burger tu ada dadah. Dia baik dengan saya, dia cerita dia dadah. Lepas tu bila saya dah habis nak balik kan, jemaah kami nak tinggalkan tempat tu, dia kejar saya. Ustaz, abang nak balik dah. Macam tu je. Tu dia lari, dia nangis. Dah kenapa pula budak ni? Putus cinta ke apa budak ni? Budak kecil-kecil macam tu. Dia jadi sayang kat kita. Walaupun dia kadang-kadang jadi sayang. Darjah 5. Saya kejar dia. Kau nak ikut aku balik KL ke? Bang, saya nak ikut abang balik KL. Takkanlah kau duduk rumah aku pula. Macam mana maknya dia bercerai, dia duduk dengan nenek dia. Nenek dia pun tak suka dia sangat. Sebab dia jahat. Siapa suka pula jahat kan? Dalam mak opak dia jahat. Tinggalkan dia kat nenek dia. Jadi saya jumpa nenek dia, saya kata kau duduk rumah aku tak boleh. Duduk madrasah boleh. Nak belajar agama ke kau nak belajar, kau nak ke sekolah biasa ke nak belajar agama? Nak masuk asrama sekolah biasa ke belajar agama? Kau minat tak apa-apa Quran? Minat ustaz, saya nak jadi macam ustaz. Elok lah. Dia jadi macam saya rupanya. Nampak jahat jadi macam saya rupanya. Saya pun ambil dia, saya jumpa nenek dia dan makcik. Saya nak ambil anak makcik ni bawa pergi KL belajar-belajar. Tahu dia cakap apa? Syarat dia satu je ustaz. Bawa anak saya ni kalau boleh jangan hantar balik semula dah. Bawa cucu saya ni jangan bawa balik semula lah. Biar betul makcik ni kan benda pula ni. Saya pun termenung tengok makcik tu kan. Jangan bawa dia balik semula. Saya bawa balik jugalah. Takkan tak tengok langsung kan. Saya bawa balik. Tak payah bawa balik-balik dah. Saya tak nak dia balik-balik dah kat rumah ni. Mak dia pun tak sayang dia. Mak dia tak pernah tengok dia daripada lahir sampai sekarang, tinggal kat saya sampai sekarang. Mak dia dah bercerai. Jadi masing-masing dah ada anak. Orang kurang fikir agama, kurang rasa tanggungjawab, tinggal anak tu kan. Time suami isteri kau main lagi. Lepas tu dah ada anak dulu tinggal. Sebab rasa itulah demi suami isteri tu. Tahu apa jadi? Bawa pergi KL. Sampai ke KL dah setahun baru ni saya jumpa dia. Tahu apa jadi kat dia? Dia jumpa saya pakai jubah putih, serban putih. Berlari kat saya, dia peluk saya. Saya dah tahu dah. Dia kata, Ustaz, saya dah hafal 10 juz Quran. Saya nangis tengok dia. Saya peluk dia kuat-kuat. Peluk. Ustaz, jangan lupa tengok saya. Setahun sekali pun tak apa. Saya lepas jumpa budak ni, saya sedih. Kesian dia kan. Kecil-kecil, boleh je 5 je bang. Abang kakak semua hidup musnah, jual dadah tepi jalan. Kalau kena tangkap, masuk sekolah juana. Masuk sekolah juana, jumpa kawan jahat, jadi jahat lagi. Lagi besar jahat dia buat esok. Sampai besar. Saya ada jumpa, bawa ni pergi berdakwah, 2 orang ikut saya. Seorang mata terkeluar, seorang kepala berparut. Sama-sama sekolah juana, habis sekolah juana, sama-sama buat rompakan senjata. Elok. Dia buat rompakan senjata. Langgar pokok, dia ikut saya kat Kedah berdakwah. Dia orang paling baik sekali. Nangis tengah malam, berubah. Jadi tuan-puan sekalian, kita kena buat dakwah. Kena kasih sayang pada umat ni. Mulai ni jumpa semua orang, beri salam. Itu asas dia, beri salam. Jumpa semua orang, tegur, senyum. Jangan kedekut senyum. Orang tak senyum balik, tak apa. Itulah dakwah kita. Siapa nak buat contoh angkat tangan? Salam, senyum pada semua orang. Tak apa. Orang rendahkan kita pun tak apa. Tak penting pun nama ni kan. Tak ada apa pun. Nak buat apa nama ni. Esok tiba-tiba nak hina juga. Allah nak hina kita, hina. Orang nak jadi malu kita, nak jadi aib. Kita orang biasa je. Hidup ni macam roda. Ada hari tu kita sangat disanjung, dimuliakan. Tak lama tuan-puan tunggulah. Ada masa tu kita akan dihina, dijatuhkan, dimalukan. Kemudian mungkin dimuliakan balik kalau panjang umur lagi. Itu namanya kehidupan. Tapi itu bukan kebanggaan atau kehinaan kita yang sebenar-benarnya. Kebanggaan dan kehinaan kita sebenarnya kat sini. Bila hati kita tak sombong, jadi hamba Allah yang baik, nangis ke Allah, nangis pada Allah.
Jadi ramai orang dalam dunia jadi baik. Yang terbaru sekali, yang tuan-puan panggil apa? Jadi yang abang kita tadi kan, maknya tabung dah hidar dah kan, dah gerak. Untuk masukkanlah. Jadi maknya kan. Baru ni saya baru dapat kali pertama saya bawa ramai-ramai program 3 hari. Ramai-ramai. Nak bawa kat masjid tak boleh lah, sebab memang seram juga kalau bawa kat masjid, sebab tak ramai berjaya bertahan. Bukan dia orang masjid tu tak bertahan. Saya dah try lah. Saya dah bawa ustaz-ustaz pun urus dia orang. Ustaz-ustaz sekali hanya. Dengan saya nak lempang je muka ustaz-ustaz tu semua sekali kan. Tak, bukan semualah. Sikit-sikit. Jadi tak boleh rupanya. Saya tengah fikirkan memang kena orang tua yang memang tak ada apa semua, tak bernafsu, kena begitu kat agaknya. Orang masjid semua sekali tiba banyak juga. Tengok habis kan. Jangan anggap macam saya panjang sekali kan. Ujian masing-masing. Gitu pula kecenderungan ni kan. Dia orang cantik semua sekali. Bukan biasa-biasa cantiknya. Datang. Alhamdulillah kali pertama lah yang datang tu semua separuh tu yang memang tengah muda dan tengah laku. Muda tengah laku. Tengah muda dan tengah laku. Mahal orang bayar dia. Tak apalah, tak ceritalah macam-macam. Dia add saya kat Facebook, saya terima lah. Sekali bila terima, Allahu Akbar. Tak kena unfriend balik semula kayaknya kan. Sebab semua lain macam-macam. Orang bayar, keluar pada kek lah, tak pakai baju kan. Orang kaya bayar, lain macam tu, yang muda-muda, penari tiang kat kelab-kelab lah. Ada macam tu rupanya, muda-muda. Jadi saya nak cerita yang ni yang biasa je. Kat Kuantan seorang saya ada jumpa kan. Ada jumpa dia kan, kat Kuantan. Saya kumpulkan itu sekali kat lorong kat Kuantan tu. Malam minggu, ramai datang, muda-muda tengah memang nak berniaga malam tu kan. Memang kerja tepi lorong, pelacur. Saya kumpulkan dia orang kat Kuantan ni, kat kedai makan. Cakap. Yang tuan mesti tak percaya. Dengan dia orang ni cakap sikit, bukan dia orang dengar sangat. Cakap bising kan nak dengar macam mana. Pegang info macam main-main. Tapi lebih kita tanya dia orang rindu nak cakap kebaikan. Itu permulaan je lah, bawa langkah pertama. Lepas tu dia cakap, dia orang nangis, sedih. Ada satu orang tu ke ada malam ini datang. Satu orang tu berbual berapa bulan yang lepas, 6 bulan lepas ke 6 bulan kan, 6 bulan lepas. Dia rupanya 12 daripada kecil mak dia tinggalkan dia. Lepas tu duduk dengan satu orang mak angkat dia jaga dia daripada kecil sampai umur 3 tahun. Mak angkat tu pula gila. Jadi tinggal apa? Asal Johor Bahru. Dia jadi pelacur daripada umur 12 tahun sampai 26 tahun. 12 tahun jadi pelacur. Pelacur maknya 12 tahun sampai umur 26 tahun jual diri dia. Dia baru ni dah mula berubah. Dia mula jaga sembahyang 5 waktu. Walaupun masih dia pakaian-pakaian, kadang dia macam ada sikit apa dia panggil, gangguan sikit lah. Kadang bukan gangguan apa, macam apa, sekejap jadi ni, sekejap dia macam dah. Bayangkan 12 sampai 26 tahun jadi macam tu. Bayangkan macam mana. Nak berubah agak senang ke tak? Hari yang datang bagi duit, besar bagi duit, hidup dia macam tu. Agak macam mana otak dia? Agak dah berapa lama dah. Jadi saya tak terkejut kalau sekejap dia begini. Tapi yang penting daripada 6 bulan lepas dia tak tinggal sembahyang 5 waktu. Tak tinggal sembahyang 5 waktu. Baru ni kan saya sembahyang Qiyamulan, seluruh hidup saya tak pernah dengar orang nangis sekuat itu masa Qiyamulan, masa sembahyang sekuat-kuat nangis, melainkan program maknya baru ni. Tutup lampu kan. Lepas tu sembahyang, lepas tu nangis, ya Allah ya Rabbi. Imam baru sembahyang, saya suruh kawan saya imam. Saya putar, ya Allahu Akbar. Dia bawa baca Fatihah, dia dengar budak tu nangis. Saya tak nak nangis, dengan saya ternangis sekali. Bukan nangis biasa. Semua suka nangis kuat-kuat. Boleh macam orang perempuan ni semua nangis kan. Teruk nangis, bukan biasa-biasa. Meraung-raung sembahyang. Dengan saya sampai sembahyang tu saya tak pernah nangis tu. Dengan saya sedih. Sedih. Sebab ramai semua dah lama tak sembahyang dah. Sembahyang Zuhur, masa sembahyang Zuhur pun dah sedih dah. Sembahyang Zuhur dah nangis sebab semua tak pernah, sudah lama ramai yang dah lama tak sembahyang. Nangis pasal sembahyang Zuhur. Yang program saya itulah. Saya tak tahu kat luar sana. Tapi yang program saya tu separuh tu semua tak sembahyang. Masing-masing mak dia call saya. Nangis-nangis cakap terima kasih. Hantar mesej kat saya. Cakap terima kasih. Sebab anak dah lama tak balik rumah, tiba-tiba nampak-nampak duduk program dengan saya. Nangis-nangis mak ayah, muda-muda lagi. Mereka korbankan hidup mereka untuk perkara, untuk kecantikan. Ramai mula jaga sembahyang. Untuk itu tuan-puan sekalian, penting dalam dunia ni kita menyayangi manusia ni. Berdakwah, hidupkan Islam, sayang semua orang. Bukan maksud saya benarkan, saya suka. Ni cerita dari sudut saya sebagai seorang manusia biasa. Itu yang saya mampu buat. Untuk itu kita kena buat sesuatu. Kena berdakwah, bangunkan manusia. Siapa nak berdakwah, angkat tangan. Berjuang di jalan Allah. Berdakwah, hidupkan Islam. Selalu beri nasihat, sebarkan salam, beri nasihat, berdakwah. Selalu ziarah daripada kecil pada kampung kita. Ziarah jiran-jiran kita. Ada buat ziarah kat kampung ni, ziarah kat orang jiran. Pergi jumpa mereka semua, beri salam, tanya khabar. Itu yang membuat Islam menjadi indah, cantik. Tanya khabar, tahu keadaan. Ada masalah dia, bawa mesyuarat kat masjid, surau.
apa masalah dibantu. Macam ni kan, nak bina musola, bantu macam nak sesama bantu selesaikan. Ni nak buat pusat penjagaan warga emas. Jadi kita semua mesyuarat sikit-sikit sebanyak, dan kita bantu dan kita mudahkan semua orang Islam dalam dunia ni semua sekali. Boleh insya-Allah tuan-tuan ada persoalan nak tanya? Ada nak tanya apa-apa? Ada? Ada nak tanya? Sampai pukul apa kita? Pukul 8. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ada tulis buku sebelum saya teruskan nanti. Saya ada tulis buku Tangisan Umat Supaya Banyak Nangis. Ni buku saya mula-mula sekali dulu, supaya ada jiwa agama. Bagus untuk anak-anak muda baca, supaya jadi pemimpin-pemimpin yang ada fikir risau atas manusia yang lain. Dan Tangisan Umat, buku saya yang pertama. Mula-mula saya menulis dulu. Bacalah buku ni, kalau tak nangis pulang baliklah. Satu lagi buku Perjalanan Hidayah Umat, ada 100 kisah sahabat mati syahid, supaya kita hargai agama dan perjuangan agama ni. Siapa yang kita kenal, kita jadi macam dia. Siapa anak-anak kita kenal, anak-anak kita jadi macam dia. Tujuh formula dia. Siapa kita kenal, kita akan rindu nak jadi macam dia. Sekarang kita sahabat ni dah mati dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga anak-anak kita, dia tak idolakan sahabat. Dia idolakan siapa? Dia idolakan Ultraman, Power Rangers kan. Apa lagi? Sekarang Transformers, Avenger kan. Tu anak-anak kita dia idolakan. Jadi sebab tu kena dengar kisah sahabat, supaya mereka nak jadi macam sahabat. Orang-orang kafir kata Islam ni teroris. Jadi kita pun terpedaya. Jadi kita tak mau cerita tentang mati syahid. Jadi kita tak bercerita tentang perjuangan mati syahid. Tapi sebenarnya budak-budak memang dia nak mati syahid jari-jari. Betul ke tidak? Ya, tengok budak-budak nak berperang, meletup. Tengok adik-beradik pendekar, sepak, buf, terbang, keluar power, buf, semua sekali kan. Asal cerita macam tu, yang budak lelaki semua laku. Tahu sebab apa? Memang jiwa lelaki tu begitu. Sebab tu baca pasal mati syahid, supaya mereka nak jadi macam sahabat, nak hidup kat Islam. Dia baca kisah tu bukan nak bagi bergaduh orang. Dia gunakan semangat tu dalam berdakwah, dalam belajar, dalam kehidupan dia. Dia jadi macam tu. Untuk tu jangan terpengaruh orang kafir kata Islam teroris. Dia orang lagi teroris. Hari-hari buat cerita. Satu dunia tengok paling laku kat Pawagam. Sebab hari cerita perang, meletup, terbang, satu dunia terbalik, bumi terbalik. Dunia ni dia punya je semua sekali. Langit, bulan, matahari, kan Allah yang punya semua sekali. Ajar kat anak kita. Jadi baca kisah sahabat ni menghidupkan hati anak-anak kita. Ni 100 kisah sahabat anti syahid. Satu lagi buku saya yang paling baru, ni ada kat Popular MPH lah. Ramai juga. Jadi laku juga kat Popular itu nombor 1 kan. Lama juga nombor 1. Nombor 1 maksudnya terlaris lah. Tak tahulah ada 5 biji je laris, tak tahulah kan. Dia tulis terlaris, tak tahulah apa yang laris tu macam mana kan. 11 amalan miliki kekayaan. Baca buku ni, bab 1 je dah rasa kaya dah. Kaya. Kita ni selalu rasa susah, miskin. Tapi cuba, saya selalu kata kat budak-budak, cuba nampak kereta Lamborghini budak-budak sekarang kan. Tengok rasa macam mana. Uish, mesti berpusing kepala orang. Tempat budak muda kalau pakai kereta macam tu, Lamborghini ke Ferrari ke, pusing kan. Budak-budak berpusing kepala kan. Budak bapa orang berpusing kepala. Tengok kereta cantik kan. Tapi cuba tanya, ada tak budak-budak tu nak ganti Lamborghini tu bagi mata sebiji? Nak ke tak nak? Ada nak ganti dengan mata? Tanya Dr. Haizul kan. Doktor pakai mata, hidung, telinga mata je. Ada hidung, telinga, tekak silap. Jadi pakai mata. Jadi ada orang nak ganti mata, nak bagi kereta Ferrari sikit biji, nak bagi mata. Tak ada betul kan. Nak bagi mata sebiji ganti, tak ada. Bukan kata mata kelingking satu pada sanggup bagi tak. Abang bagi kelingking ganti Lamborghini. Agak-agak abang nak ke tak nak? Ganti kelingking. Tak nak. Tak boleh. Kelingking ni mahal. Bila sakit kat hospital, cuba pergi hospital. Pergi hospital. Pergi hospital apa jadi? Sakit tak ingat apa dah. Lupa semua sekali. Saya baru ni sekejap je sakit. Tak ada apa pun, sikit je. Telinga tak dengar, kepala berpusing-pusing. Tengok semua terbang, semua pecah-pecah muka orang semua sekali. Cakap dengan orang tak boleh dengar suara sendiri. Tak dengar apa, tak tahu suara terkuat ke pelan. Cuma tengok kalau angguk-angguk mungkin orang ni dengar lah. Ceramah pula kat budak-budak. Betul bunyi speaker rasa bergegar kepala semua sekali kan. Bunyi-bunyi semua ni. Sudah saya kata. Masa tu gempa bumi pula kat Indon. Dengan kepala-kepala saya gempa bumi sekali kan. Sudah ni dosa banyak ni. Sampai saya gempa bumi dosa apa pula ni. Masuk hospital terbaring, nangis dah. Masa tu budak-budak saya bagi suruh orang susah-susah sebab tak larat nak dengar orang bercerita. Suruh orang susah-susah ziarah saya. Yang mana-mana tu datang. Semua datang, saya bagi duit sikit, suruh dia doakan saya. Datang. Masa budak-budak muda datang, ustaz saya nak jadi macam ustaz, saya tengok je dia. Saya nak jadi macam awak. Saya boleh dengar balik semula. Rupanya seluruh dunia ni, kita kata apa, doktor tak apalah, duit ke apa semua tak kisahlah. Yang penting bagi telinga saya dengar balik semula. Doktor kata tak apa ustaz, kalau tak elok telinga ni, telinga sebelah ada lagi. Dia katakan, apa ustaz, doktor dia pun boleh tahan juga kan. Tak ada sebelah, dia kata ada sebelah. Kalau tak dengar macam doktor, ada sebelah lagi. Kalau sebelah lagi tak dengar, saya tanya dia.
Sabar je lah ustaz kan. Nak baru tahu rupanya kan. Sebelum ni cakap kat orang, syukurlah ada telinga sebelah tak ada sebelah lagi. Biasa dengar cerita tu hari-hari ceramah kat orang. Tiba-tiba hari tu tak ingat dah ceramah tu, nangis je. Ya Allah tolong, masa tu doa, ya Allah kalau baik sakit ni baiklah, kalau sembuh lah, macam-macam buat sedekah lah apa semua. Duduk kat hospital ni. Dekat hospital tu, lepas tu masa saya kat hospital 3 orang datang nak bunuh diri. Bilik lain. Dia tahu saya kat hospital tu, dia datang. Saya ajar orang semayang. 3 orang saya ajar semayang kat bilik saya tu. Seorang nurse, 2 orang lagi orang-orang sakit tu nak bunuh diri. Sakit berat, dia rasa Tuhan uji dia. Dia kata dia memang nak bunuh diri dah, sakit jiwa dah ni. Datang-datang saya peluk dia. Senang je orang tengah sedih ni, peluk lama-lama, doakan dia. Dia pun jadi. Lepas tu tuan-tuan sekalian, semai hajat kuat sikit, 2 rakaat doa, nangis sikit. Hari tu dah lain sikit doa. Ya Allah tolonglah ya Allah, Engkau je boleh bagi sembuh. Last sekali tu lah. Ya Allah Engkau je bagi sembuh, tolonglah bagi sembuh. Ya Allah Engkau tolonglah bagi sembuh. Ya Allah tolong bagi sembuh. Pada pagi sampai Zuhur tu tak nak layan orang, duduk kat hospital semayang kat tepi tu doa. Masa tu ikhlas lah, cerita ni tak ikhlas sangat dah lah kan. Doa sampai ke petang berdoa. Tak bangun atas sejadah, tak nak bangun lah. Tak nak bangun, ya Allah tolonglah. Sedih sebab nasihat orang tak boleh nak nasihat macam ni kan. Saya selalu jumpa orang, jadi saya cakap pelan-pelan, saya boleh agak suara. Saya ni tak boleh nak agak lah. Kepala pening, tengok orang semua macam jadi perasaan macam ada sikit macam nak marah sikit gitu kan. Lepas tu apa jadi? Tiba-tiba malam tu alhamdulillah Allah bagi dengar balik semula. Tak bergegar dah dunia. Hari tu last doa, ya Allah tolonglah, Engkau je boleh bagi. Masa tu baru makbul punya doa. Yang sebelum tu, ya Allah kalau sembuh pun alhamdulillah, kalau sakit ni baik untuk saya tak apalah ya Allah. Tapi kalau sembuh bagus jugalah kan. Tu seminggu tu, lepas seminggu, ya Allah tolonglah, Engkau je boleh bagi sembuh. Ya Allah tak lagat, ya Allah bagilah sihat. Tuan-tuan dan puan sekalian, rupanya seluruh dunia ni tak terbayar sebelah telinga pun. Tu jaga kesihatan dengan baik. Jaga kesihatan dengan baik. Ustaz saya pesan rupanya antaranya betul tuan-puan nak buat dakwah macam mana pun. Saya salah satu dia kena tidur, kena cukupkan. Kena tidur berapa jam sehari? Berapa jam kena tidur? 6 jam. Kurang-kurang sehari kena tidur apa? 6 jam. Tengah hari tu kena ada kaidullah sekejap, 15 minit pun tak apa. Tidur sekejap tengah hari tu, orang putih semua dah buat kajian dah. Dia menyihatkan. Nabi dah buat lama dah. Nabi risau umat tapi tengah hari tidur sekejap. Tuan-puan kena cukupkan tidur. Lu saya heran juga ustaz-ustaz saya, ahli ulama kan, malam-malam dia berpusing-pusing masjid, nangis jumpa orang, tapi rupa tiba-tiba siang tu dia tidur. Dia ganti balik tidur malam dia tu. Kita kuat pula tidur ustaz ni, malam nangis-nangis kan, siang tidur pula dia sekejap. Rupanya memang kena ganti tidur tu. Jadi setiap hari kena tidur berapa jam? 6 jam. Lepas 7 jam kena tidur sekejap. Dia panggil kan, contoh korang bangun tadi pukul apa? Tahajud pukul apa tadi? Pukul 5 kan. Pukul 5 campur 7 jam, pukul apa? Pukul 12 nanti kena rehat sekejap. Orang Jepun atas meja dia suruh bagi tidur. Kat kerja pun boleh tidur sekejap. Kita kalau orang Malaysia tidur sekejap atas meja, dia tidur pemalas kan. Astagfirullah, tidur tempat kerja, balik dan kau nak tidur kan. Dia kena tidur sekejap. Sekejap lelapkan mata, kepala. Kena rehat 15 minit, 20 minit. Dan malam-malam tidur tidur awal. Jangan tidur lewat pukul berapa kena tidur. Boleh insya-Allah siapa nak buat ni, baca buku ni 11 amalan kaya. Baca bab 1 dia dah kaya dah. Satu lagi menelusuri cinta, lalu hidup dengan cinta dan sayang. Siapa tak apa cinta, beli buku ni nanti bercinta balik semula. Satu lagi Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga. Ini pun buku yang sebelum ni lah, lama juga buku ni. Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing. Ramai isteri baca rasa nak jadi bidadari. Ini paling ramai ke suami jumpa saya buat pengakuan ikhlas, duduk sebelah nangis. Ustaz baru saya faham rupanya keluarga macam ni. Biasa baca sampai pukul surat 6 je dah nangis peluk keluarga. Lepas tu tak baca-baca dah. Saya mikul surat 6. Bagus abang-abang baca, betul. Abang-abang dalam penjara pun dia baca cerita kisah dia orang. Dia orang baca buku ni yang berubah. Bacalah buku-buku ni Satu lagi Manzil, hadis Sahih Abu Daud, ada satu orang sakit. Nabi SAW baca Al-Quran dan sakit dia sembuh, hilang. Jadi baca doa-doa, jangan meninggalkan usaha jahil, bodoh. Contoh sakit tuan-puan tak pergi jumpa doktor, tak berusaha, tu nama jahil, bodoh. Tapi meninggalkan amal agama tu sesat. Jadi dua-duanya bersama-sama. Pergi hospital tapi banyak sedekah cepat-cepat. Lepas tu apa dia? Sembahyang hajat 2 rakaat. Sebab seluruh dunia ni Allah beri kita dengan sembahyang. Tuan-puan kalau nak apa-apa, apa dia? Jaga solat, jangan tinggal solat. Apa-apa masalah sembahyang 2 rakaat. Nak apa-apa 2 rakaat. Nak apa-apa 2 rakaat. Seluruh dunia dan akhirat ni Allah himpunkan dengan solat. Nabi pergi Isra' Mi'raj, Nabi dapat bercakap dengan Allah. Nabi pergi Isra' Mi'raj, Nabi berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah, berdepan dengan Allah, bercakap dengan Allah. Begitu hampirnya Nabi pada Allah, lebih pada Jibril hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Isra' Mi'raj. Maha suci Allah. Tapi kemudian bila Nabi balik, Allah ganti dengan solat. Untuk tu bila solat ni hadiah Allah yang besar. Tuan-tuan kalau ada apa-apa buat apa? Solat 2 rakaat, minta ke Allah. Ada apa-apa buat 2 rakaat, buat 2 rakaat, buat 2 rakaat.
Seluruh masalah dunia Allah selesaikan dengan solat. Sebab tu dalam Quran kata orang solat ni dia akan bahagia hidup dia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta bersifat keluh kesah, dapat kesenangan sombong lupa diri, dapat kesusahan marah-marah. Kata Allah bukan begitu orang solat, yakni yang kekal menjaga solat. Ahli solat dia takkan terlalu bersedih. Dia sedih tapi sedih dia tak melampau. Dia susah dia tak melampau. Untuk tu jaga solat, ahli solat. Solat dengan jaga solat beza di langit dengan bumi. Sa'ad Abi Waqqas kata, aku sempat tanya pada Nabi Muhammad SAW, apa maksud jaga solat? Sa'ad Abi Waqqas kata, solat di awal waktu. Untuk tu mulai ini semain jemaah kat masjid, jangan tinggal semain jemaah. Bila kita jaga solat, seluruh masalah dunia akhirat Allah selesai. 7 petal langit, 7 tala bumi, semua dalam genggaman siapa tuan-puan? Allah. Malaysia ni siapa punya? Amerika siapa punya? China siapa punya? Singapura siapa punya? Bumi siapa punya? Langit siapa punya? Hutan-hutan siapa punya? Lautan siapa punya? Siang siapa punya? Malam siapa punya? Kita siapa punya? Tangan kita siapa punya? Semua apa yang kita nampak ni siapa punya? Yang jadikan semua ni siapa? Yang sedang jadikan siapa? Yang telah jadikan semua siapa? Dan akan menjadikan segala sesuatu siapa? Allah. Doktor, kenapa kita nak minta selain daripada dia? Minta ke Allah. Sebab tu kita kena sembahyang. Tapi orang Islam ni tinggalkan sembahyang. Tak jaga solat, solat tak awal waktu, kita kemudiankan solat. Sebab tu hidup kita tak bahagia. Aisyah radhiyallahu anha kata, azan dilaungkan Nabi SAW macam tak kenal kami. Ni asas nak jadi baik. Orang tanya Nabi, apa amal paling afdal? Nabi sebut solat di awal waktu. Solat di awal waktu. Aisyah kata azan radhiyallahu anha, azan Nabi tak kenal sesiapa. Sayyidina Umar Al-Khattab dekat kepala surat tulis, aku memerhati solat. Setiap surat-surat dia hantar kat mana-mana, pada ayat dia, aku memerhati solat lebih daripada perintah-perintah yang lain. Aku meyakini orang jaga solat akan jaga perintah Allah yang lain. Orang cuaikan solat, dia akan cuaikan perintah Allah yang lain. Untuk tu jangan tinggal solat. Berjemaah kat masjid yang lelaki. Yang perempuan boleh jemaah kat masjid atau solat awal waktu di rumah, tapi jaga solat awal waktu. Siapa ni nak semain jemaah kat masjid yang lelaki semua sekali, nak solat awal waktu yang perempuan, Masya Allah. Jangan tinggal solat berjemaah lagi. Pergi kat masjid, azan pergi masjid. Azan pergi masjid. Abu Bakar Siddiq sebelum wafat, sebelum meninggal, Amru Anas minta nasihat. Kata Abu Bakar Siddiq, siapa jaga solat awal waktu, Allah akan jaga dia di dunia. Siapa semain subuh awal waktu, Allah akan jaga di dunia dan di akhirat. Siapa pandang rendah pada janji ni, Allah murka pada dia. Untuk tu jangan tinggalkan solat. Jangan tinggalkan solat. Jaga solat fardu awal waktu. Dan kita, surah pertama turun kat Nabi, Iqra, surah belajar ilmu. Surah kedua turun kat Nabi, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, suruh buat dakwah. Surah yang ketiga turun pada Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dan wahai orang berselimut, qumil laila illa qalila. Kita kena bangun malam menangis pada Allah. Waktu malam merayu pada dia, nangis, doa. Kita sekarang kurang bercakap-cakap dengan Allah. Sebab tu hidup kita kurang bahagia. Kita kena bagi masa. Tak payah panjang-panjang, pukul 5 bangun, sembahyang tahajud 2 rakaat, sembahyang taubat 2 rakaat, ikut apa yang sempat, atau paling kurang tahajud 2 rakaat. Lepas tu tanda tangan. Doa panjang-panjang. Saya sampai sekarang saya ingat, antara orang yang saya banyak masa dengan dia dulu, dia ada 3 orang yang banyak dakwah saya daripada saya kecil. Tapi ada satu orang ni, nama dia Haji Tahir, Cikgu Muhammad Tahir, Cikgu MRSM. Saya daripada kecil, dia mula-mula ajak saya Cikgu Muhammad Noh bin Jaafar, lepas tu Cikgu Muhammad Tahir. Saya daripada darjah 6 saya ikut dia. 3 orang yang ajak saya ni tak pernah tinggal semain tahajud. Terutamanya Cikgu Tahir tadi, tak pernah tinggal semain tahajud. Pergilah mana-mana dalam dunia, pukul 3 dia dah bangun, pukul 3.30 dia dah bangun. Hari-hari dia bangun 3.30 dia dah bangun. Anak dia ramai 11 orang kan, 3.30 dia bangun hari-hari. Pergilah mana daripada saya kecil, 3.30 dia bangun. Saya ingat masa tu saya dah besar sikit, daripada satu form 6. Sepatut pergi dakwah satu tempat, sebulan lebih kan, 40 hari. Dia datang kat depan rumah saya, dia tunggu lepas Zohor. Ebi, jom. Saya kata tak boleh je, saya nak study je, nak periksa tahun depan ni. Sebenarnya cerita sekolah banyak tertinggal. Dia tunggu pada Zohor sampai asar. Dia bagi dalam kereta, tunggu depan rumah saya. Tak balik dia. Aduh pakcik, tunggu juga lagi. Lepas tu dia pergi surau semai asar. Lepas asar dia tunggu depan rumah saya. Daripada asar tu sampai ke petang, maghrib dia tunggu saya depan rumah. Tak bergerak lagi, bagi kat depan rumah. Dah tua haji tu, tapi dengan saya kawan karib, baik. Lepas asar, dia hari-hari dia bangun pukul 3. Lepas subuh dia akan baca Quran sampai duha. Hari-hari. Saya kenal dia. Tak pernah satu hari pun miss. Lepas asar dia zikir. Lepas tu saya dengan dia akan pergi cari orang berdakwah sampai isyak. Hari-hari. Sebelum maghrib singgah makan roti canai. Hari-hari dia buat macam tu. Sampai sekarang saya ingat. Tapi apa dia? Dia tak pernah tinggal tahajud pukul 3 pagi. Hari-hari. Allahu Akbar.
Lepas tu bila saya dia akan zikir kan? Sampai subuh tu dia zikir dia zikir berapa 1000 kali kau petang zikir la ilaha illallah. Lama makin kuat bunyi dah il tu nak dekat subuh dah tu kan. Saya dengar perasan yang pertama tadi gitu kan. Dia dah goyang di kanan sampai subuh. Dia baca Quran hari 1 juz. Kalau bulan Ramadan dia akan baca 2 juz. Tak pernah tinggal daripada saya umur 12 tahun sampai saya besar. Satu hari tu saya pergi dekat masjid. Saya dah lama tak jumpa dia, pindah tempat lain. Tiba saya sampai dekat Seri Petaling Kuala Lumpur tu. Saya balik pada Johor. Tiba saya tengah duduk, saya nak tidur. Tempat semua penuh. Saya tidur kat tempat saf sembahyang. Masa saya tidur kat saf sembahyang, saya dengar dia tengah doa. Dia nangis sikit hari tu. Dia jangan doa nangis sangat, dia doa nangis. Sekali tahu tak dia doa kat siapa? Dia sebut nama saya. Dia sebut nama keluarga saya. Saya sampai sekarang saya ingat. Dia dah meninggal dunia dah. Sampai sekarang saya ingat. Rupanya ada orang kita lama tak jumpa, dia tak berhenti doa nama kita dalam doa dia. Saya kadang-kadang bila malam-malam bila saya sedih, saya bukan menangis sebab baik ke apa. Tahu tak apa yang saya selalu sedih sekarang ni? Bila saya nangis juga. Tahu fikir apa? Saya terfikir orang-orang yang banyak bimbing didik saya, dia orang meninggal dalam keadaan sangat baik. Dia orang tak ada cinta dunia, orang pun tak kenal dia ikhlas. Dia biasa-biasa. Tapi begitu ikhlas amalan dia setiap hari, tak pernah tinggal. Dia berdakwah, dia sayang keluarga, dengan anak-anak mesra. Subuh dia bawa semua anak-anak pergi masjid surau. Orang-orang yang ikhlas begini dia tinggalkan dunia. Selalu doa dengan Allah rasa malu. Ya Allah, saya tak macam kawan-kawan saya yang lain. Dia dah meninggal dunia dalam keadaan yang baik-baik. Dia meninggal dunia dalam keadaan baik-baik. Ada seorang kawan saya budak lagi, nama Huzaifah, kecil lagi. Saya banyak dakwah dia, saya dah besar. Dia MRSM juga. Dia budak-budak, saya besar dah. Saya dakwah dia dakwah sampai semua satu MRSM tu punya semangat makan dalam dulang. Sampai pengetua dia panggil saya, marah saya, beritahu kenapa budak-budak makan dalam dulang. Sampai sekarang saya ingat. Dia marah, bukan marah, saya sayang pengetua. Semua saya sayang. Dia panggil saya, Ebi, dia orang makan dalam dulang. Lepas tu, dia orang selepas mayang, pergi bandar. Satu MRSM tu pergi bantai pakai serban. Pergi bandar, semua pakai serban. Lepas Jumaat, saya ceramah. Semua budak-budak sekolah datang. SMKA, budak MRSM, cakap kat belakang. Saya ingat sampai sekarang, cikgu dia datang. Saya masa muda-muda, semangat. Saya macam kurang sikit pandai. Sekarang pun tak pandai juga. Kurang pandai berkomunikasi orang tua-tua, dewasa ni. Saya tengah duduk ni, ramai penuh ni. Cikgu dia orang datang, panggil. Panggil dia orang, jangan dengar. Ajaran sesat tu. Sampai sekarang ingat, jangan sesat tu. Dia orang tarik. Ustaz dia orang panggil, dia orang bangun, tinggalkan saya. Sampai sekarang saya ingat. Saya tak marah, saya memang sesat juga, nampak muka macam sesat sikit muka kan. Jadi dia orang bangun, pergi. Tapi Huzaifah ni dia dakwah kat Sabah. Dia meninggal dunia. Masa tu lepas kuliah subuh, air tak ada kat masjid. Dia pergi mandi kat sungai belakang. Belakang tu takdir Allah, dia pandai berenang. Takdir Allah dia terjun, tak naik-naik, dia meninggal dunia. Orang cepat terjun, dia selamat. Dia Huzaifah meninggal. Dia semayang jenazah balik kat KL, dekat Sabah tu ramai semayang. Sampai kat Siptalin tu ramai semayang. Sampai dekat kampung di Sabah berenang penuh orang semayang. Sampai sekarang saya ingat. Ada kedua kawan saya yang meninggal, Dr. Sahari. Kami sama-sama belajar. Kami siap berlumba. Berapa orang yang kami dapat batalkan tiket dia dapat berdakwah. Atau berapa orang kami dapat ajak masuk Islam kat universiti. Kat UPM ni saya suka ajak orang masuk Islam juga. Daripada dulu memang minat ajak masuk Islam. Jadi dia berlumba berlawan tu dekat kertas. Nama Dr. Sahari. Dia awal dapat PhD jadi pensyarah. Dan dia meninggal dunia. Dia kena kanser. Sebulan sebelum meninggal tu 2 bulan suara dia tak keluar. Tak keluar. Dia tak pernah tinggal semain tahajud. Semua saya sebut ni saya kenal. Saya mengaku terus terang lah. Saya tak mampu nak tahajud macam diorang semua. Kerana tak tahajud saya. Kalau saya geram, saya bantai tidur. Subuh baru saya bangun. Itu saya. Kawan saya ni tak. Dia takkan tinggal Quran, tak tinggal tahajud. Tu amalan diorang. Quran tak pernah tinggal. Ni orang saya sebut ni semua. Quran tak pernah tinggal. Hari-hari baca Quran. Kalau duduk, dia tengok duduk saja dia baca Quran. Ataupun dia tak pernah tinggal tahajud dalam hidup dia. Memang Quran dengan tahajud ni cara untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pernah nampak ni. Lepas tu, saya tengok yang dia tadi. Saya ringkaskan, Dr. Sahari ni pun sama. Dia awal dapat PhD, dia rajin. Dia degree kimia, master di kimia, bukan gitulah. PhD dia pun kimia, dalam kimia punya ni. Awal. Dia semangat, dia memang baik dengan saya. Dia muda daripada saya. Entah dia Allah dia kena kanser, dia meninggal dunia. Saya pergi kat sana, kat Sandakan baru ni, saya jumpa mak dia. Mak dia kata anak dia ni kalau duduk dengan dia ramai anak perempuan. Tapi sehari ni akan duduk kat kaki dia akan picit kaki mak dia sepanjang berbual. Kalau 2 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam. Mak dia kata, buat apa kau duduk bawah nak? Duduk atas kursi. Tak apalah mak, kaki mak ni lah syurga untuk saya. Picit kaki mak dia. Picit. Dia tak cakap banyak. Sampai bila saya cerita pasal Sahari, mak dia nangis. Tahu tak sebab apa? Semua anak-anak mengadu dengan mak. Saya pun sama. Tapi mak dia kata yang Sahari ni, mak dia mengadu dengan dia. Sebab dia tak cakap banyak.
Dia dengar mak okey, sihat. Mak macam mana kat rumah, dengar cerita-cerita ni, cerita tu. Dia meninggal dunia. Umur dia baru 28 tahun. Yang Huzaifah tu lebih kurang 24 tahun. Muda-muda kan? Itu kawan-kawan baik saya. Saya sampai terfikir, Allah dah hantar 2 orang dalam hidup saya yang sangat rapat dengan saya, yang ikut saya hari-hari, tapi 2 orang tu meninggal dunia supaya jadi pengajaran untuk saya, supaya saya sedar. Tapi saya tak sedar-sedar juga, lain-lain juga. Tiba yang ketiga pula, Azman baru ni ikut saya. Tu lagi lah, dapat duit gaji, belanja satu budak kampung, semua sekali subuh-subuh ada 50 rumah dia ketuk setiap subuh. Rumah budak-budak muda ketuk. Subuh-subuh dia ketuk semua orang, pusing dengan motor. Dia ikut saya. Kalau pergi mana-mana, saya tak payah risau. Kalau dengan Azman dia pergi mana-mana, pembantu saya, kalau dengan Azman saya tak risau. Sampailah macam tadi, sampai lewat ke, dia mesti pukul 4.30 dia dah bangun. Saya tak payah risau. Dia mesti tengah semayangnya. Sampailah pukul 3 dia drive. Tapi tak payah risau. Pukul 4 kan dia dah bangun dah. 4.30 hari-hari dia dah duduk semayang dah. Budak muda lagi. Budak muda. Kuat semayang semua sekali. Yang Azman ni pun masa saya pergi berdakwah kat Batu Pahat, dia sakit kena demam denggi. Bantar balik KL, sampai KL tak sampai seminggu, dia meninggal dunia. Dia pernah datang sini dengan saya kot. Dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya sayangi sekalian. Jadi orang-orang baik-baik dalam muda-muda meninggal. Azman tu pun 24. Baru nak kahwin. Itu tuan-tuan dan puan sekalian, satu hari kita akan tinggalkan dunia ni. Itu kita kena berusaha dalam hidup untuk sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapatkan diri kepada Allah. Nabi SAW berjuang untuk agama ni siang dan malam. Nabi sayangkan kita semua. Hari-hari Nabi doakan kita. Jadi sekarang giliran kita pula untuk berdoa dan menangis untuk orang lain. Doa dan nangis untuk umat ni. Nabi hari-hari nangis untuk kita. Nabi SAW Sahih Muslim nangis sepanjang malam. Sampai Jibril kata, "Ya Rasulullah, dah lah nangis tu." Nabi kata, "Ya Allah, ampunkan dosa umatku." Dah lah nangis tu. Nabi kata, "Ya Allah, ampun dosa umatku." Dah nangis 3 kali. Nabi sujud lagi, nangis lagi. Nabi nangis lagi. Allah memang saja nak kita semua dengar. Satu hari nanti, Nabi tengah duduk macam ni, "Aku rindu saudaraku." Sahabat kata, "Ya Rasulullah, kami saudara kamu." Tak, kamu sahabat. Saudaraku ialah orang yang tak pernah tengok aku, dengar aku, tapi mereka beriman kepada aku seperti kamu beriman pada aku. Nabi hari Arafah doa daripada Zuhur sampai Maghrib. Doa dekat 7 jam ulama kata. Nabi nangis. Saja Allah nak riwayat Bukhari, akhirat nanti kita akan cari Nabi-Nabi. Last sekali kita akan dengar semua Nabi-Nabi doa, "Ya Rabbi." Semua doakan masing-masing, nafsi, diri aku. Ada satu suara yang kita akan dengar sangat jelas. Dia akan doakan kita semua. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Kita semua dengar. Suara tu jelas. "Ya Rabbi ummati ummati. Ya Rabbi ummati ummati." Kita akan datang dekat dan tengok-tengok rupanya Nabi Muhammad SAW. Kita semua akan tengok Nabi hari itu. Nabi tengah nangis untuk kita semua. Allah sayang kat Nabi. Nak kita semua tahu. Ada orang yang berjuang untuk kita semua. Allah yang ceritakan tentang Nabi supaya kita tahu pasal Nabi. Itu tuan-puan sekalian, dunia hari ini ramai orang rindukan orang-orang yang berakhlak macam akhlak Nabi. Saya cakap pada mula-mula tadi, itu kita kena berakhlak dengan akhlak Nabi. Orang buat jahat pada kita, kita buat apa? Kita buat baik pada dia. Dia marah kita, kita doakan dia. Doakan isteri, suami, anak-anak, mak ayah mentua, menantu. Jangan musuh-musuh, jiran-jiran, kan? Beri salam, sebarkan salam. Orang dahaga agama. Seorang pakcik tua 70 tahun masuk Islam. Dia masuk Islam, saya jumpa tengah malam, dia mengucap dekat KL satu pagi sambil minum air kotak. Umur 70 tahun. Dia cakap bahasa Inggeris, dia pandai, bahasa Melayu kurang sikit. Dia minum air kotak, dia nangis. Dia tak nangis, dia main-main, dia mengucap. Saya kata main-main pakcik ni. Esok pagi saya nak pergi ambil dia. Sekali anak saya sakit, petang saya ambil. Dia nampak saya kat tepi Pudu Raya tu, petang tu saya datang, dia peluk saya, dia kata saya takut mati dan saya masuk kubur orang bukan Islam. Lepas tu dia masuk tempat belajar. Hari-hari dia bangun pukul 4 pagi. Hari-hari bangun pukul 4 pagi. Dia akan belajar, dia paling bangun awal ke asrama tempat dia belajar. Dia belajar sampai 3 petang. Petang tu dia rehat sekejap, dia naik bas, dia pergi ke Perkim, dia sambung belajar kat sana. Pakcik tu bila saya jumpa, dia kata, "Ustaz, saya tak ada apa dalam hidup, saya nak belajar sampai saya mati sebab saya bodoh, nak hafal susah. Jadi saya ada doa, kalau Tuhan tanya saya apa saya nak ada doa, ya Allah, masa keluar anak-anak saya buang saya, Ustaz ni saya ambil saya." Saya bagi dia duit, pakcik tu tak pernah nak ambil duit saya. Tak pernah nak ambil. Saya terpaksa selit dekat beg dia, dompet dia. Dia tak pernah nak ambil duit saya setiap kali. Dia datang hospital ziarah saya, dia nangis-nangis jumpa saya, "Ustaz, saya daripada 3 pagi doa. Saya doa, ya Allah, ambillah mata saya, telinga saya, tangan saya, kesihatan saya. Berilah Ustaz ni sihat semula." Saya tengok Ustaz sakit, dia nangis, dia peluk saya, umur 70. Mana-mana saya pergi dakwah, kalau kampung asli dekat-dekat KL tu, dia nak ikut saya. Saya kadang risau tengok umur dia, tapi dia sihat daripada saya lagi. Laju jalan, dia pukul pagi-pagi, dia jogging sejam. Lepas subuh tu, dia bersenam sejam, Cina. Dia nangis, dia peluk saya, pakcik. Datang jumpa saya, Cina 70 tahun. Seorang kakak India bawah ni, saya jumpa bawah jambatan. Bawah jambatan, dekat tepi tu, ramai orang Hindu mesej saya, ramai orang Kristian mesej saya, ramai orang tengok.
Dia tidur bawah jambatan tu, saya ambil dia dekat tempat belajar. Kakak tu saya bagi dia handphone baru ni. Semua yang masuk Islam saya bagi dia handphone, dan bagi handphone kecil. Bila bagi dia handphone tu, tak dia kata apa kat saya, "Ustaz, seluruh hidup saya orang buat jahat pada saya. Tapi Ustaz kawan dengan saya, Ustaz datang bagi saya handphone hari ni, Ustaz jumpa saya walaupun jarang-jarang, Ustaz letak saya tempat belajar, Ustaz bagi saya tak nak apa Ustaz bagi. Ustaz, saya dulu tak percaya Tuhan, sekarang saya percaya Tuhan." Sebenarnya kita tak adalah baik kan? Tapi dia cakap apa? Saya percaya Tuhan. Rupanya memang Tuhan tu wujud, dijadikan orang-orang macam Ustaz. Kita nangis tak? Sedih tak? Sedih sebab kita bukan baik sangat. Saya tengok juga kakak tu cantik. Jadi tu kawan-kawan saya, lawa kakak tu kalau nak boleh kan. Muda lagi, nampak macam umur 25 tahun, umur dah 38 tahun. Dia beritahu kawan saya, dia ingat tuan-tuan sekalian, rupanya dia sampai macam tu, dia menangis. Dia rindu untuk, memang manusia dalam dunia rindu untuk dibimbing, dipimpin. Untuk itu kita kena berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Didik anak-anak kita, selalu perlu anak hidupkan amalan taklim kat rumah. Siapa ada buat taklim kat rumah, angkat tangan. Ada buat taklim kat rumah, baca Quran, baca hadis kat rumah. Kumpul anak-anak. Amalan taklim ni antara amalan menyatukan keluarga. Makan berjemaah, buat taklim sama-sama, dan boleh buat taklim yang akan wujud suasana cerita Nabi, cerita sahabat, wujudkan dalam rumah. Boleh insya-Allah. Siapa nak buat taklim kat rumah, angkat tangan. Pilih satu waktu tetap, tempat tetap, baca hari-hari, baca Quran, hadis Nabi SAW. Baik, terima kasih semua, minta maaf ambil masa. Dan kita doa sama-sama, mudah-mudahan salah seorang kita yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala pandang dan terima kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami. Ya Allah, tak ada siapa yang pernah sayang kami macam Kau sayang kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, yang maha baik, maha penyayang. Terima kasih beri kami Islam ni ya Allah. Ya Allah, terima kasih beri kami dapat belajar kehidupan Nabi SAW. Ya Allah, terima kasih ajarkan kami kerja dakwah Nabi SAW. Ya Allah, terima kasih selamatkan kami daripada kami dulu-dulu. Kau beri kami dapat kenal Kau, dapat kenal Nabi SAW, dapat kenal dakwah yang mulia, dapat kenal masjid. Ya Allah, kalau tak kami tak tahu apa jadi hidup kami sekarang. Ya Allah, terima kasih kerana pernah pilih kami, gunakan kami sedikit untuk Islam ini. Ya Allah, Ya Allah, terima kasih sayang kami. Ya Allah, dulu kami tak bahagia, hidup keluarga kami musnah, kami tak tahu bila kami susah, kami nak menangis minta pada siapa. Tapi ya Allah, lepas kenal Kau ya Allah, hidup kami berubah. Kami dah tak susah lagi. Kami dah tak susah lagi. Kalau kami susah, kami minta pada Kau. Ya Allah, senangi hidup kami. Ya Allah, senangi hidup kami. Kalau kami susah, kami minta pada Kau. Kalau kami nak apa-apa, kami minta pada Kau. Kalau kami sedih, kami mengadu pada Kau. Kalau kami susah, kami bercerita pada Kau. Ya Allah, dari dulu sampai sekarang, ya Allah, kami sentiasa bergantung pada Kau. Ya Allah, terima kasih sayang kami. Terima kasih ajar hadiahkan kami semua solat. Ya Allah, terima kasih ajarkan kami solat. Ya Allah, terima kasih ajarkan kami solat. Tak berhenti Kau dengar doa kami. Kau pandang kami, Kau lihat kami, Kau jaga kami, Kau tunaikan hajat kami. Ya Allah, kami cuma hamba-hamba-Mu. Kami bukan siapa-siapa. Kami tak ada apa. Manusia pun kadang-kadang tak layan, tak pandang kami. Tapi Kau tak berhenti dengar pandang kami. Ya Allah, kami minta maaf, kami minta ampun. Ya Allah, kami sungguh-sungguh bertaubat pada Kau. Kami minta maaf, kami minta ampun. Ya Allah, kami minta maaf, kami minta ampun. Kami bersifat acuh tak acuh pada Kau. Kami minta maaf. Ya Allah, kami minta maaf. Ya Allah, kami minta maaf. Ya Allah, kami minta ampun. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua. Ya Allah, ya Allah, kami minta maaf. Terima kasih sayang kami, jaga kami, beri kami banyak nikmat dari dulu sampai sekarang. Ya Allah, terima kasih tak berhenti Kau beri nikmat dalam hidup kami. Ya Allah, terima kasih tak berhenti kasih sayang Kau pada kami. Ya Allah, terus terima kasih sayang keluarga kami, sayang kami semua. Ya Allah, ya Allah, terima kasih kenalkan kami dengan orang-orang yang baik-baik dalam dunia ni. Ya Allah, terima kasih kenalkan kami dengan ahli ulama, orang-orang yang saleh dalam hidup kami. Ya Allah, ya Allah, terima kasih hadiahkan dai-dai yang banyak bimbing pimpin kami. Ya Allah, ya Allah,
Terima kasih kerana beri kami guru-guru yang baik dalam hidup kami, Ya Allah. Terima kasih kerana hadirkan orang-orang yang baik dalam hidup kami, Ya Allah. Yang buat kami melihat kehidupan mereka, kami ingat kehidupan Nabi SAW. Ya Allah, minta maaf, minta ampun. Kami takut, Ya Allah, banyak kawan-kawan kami yang baik-baik dah pergi berjumpa dengan Kau. Kami tak tahu apa nasib hidup kami. Kami berdoa dengan penuh rasa rendah diri. Kami malu, Ya Allah. Kami tak macam kawan-kawan kami yang baik-baik, yang saleh, Ya Allah. Kami tak macam guru-guru alim ulama yang kami sayangi, Ya Allah. Begitu jauh kehidupan kami dengan mereka. Kami jauh dengan kehidupan Nabi dan sahabat, Ya Allah. Maafkanlah kami. Kami malu dengan Nabi dan sahabat, Ya Allah. Ya Allah, hamba-hamba-Mu yang berdosa ini sedang menadahkan tangan padamu, Ya Allah. Hamba-hamba yang selalu lupa lalai ini menadahkan tangan padamu, Ya Allah. Ya Allah, kami hanya harapkan belas dan kasihan daripada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, yang Maha Baik, Maha Penyayang, terima kasih anugerahkan kami mak ayah yang baik, Ya Allah. Kami sangat bahagia, Ya Allah. Terima kasih pinjamkan kami mak dan ayah yang sangat baik, Ya Allah. Ya Allah, terima kasih pinjamkan kami rezeki yang sangat besar mak dan ayah yang baik dalam dunia, Ya Allah. Ya Allah, kerana doa mak ayah kami, rahmat kasih sayang Kau, kami semua berada dalam masjid ni, Ya Allah. Rahmatilah mak ayah kami, Ya Allah. Walau di mana mereka berada, bahagiakan hati mereka, Ya Allah. Walau di mana mereka berada, Ya Allah, sayangilah mak ayah kami, Ya Allah. Sayangilah mak ayah kami, Ya Allah. Sayangilah mak ayah kami. Beri mereka sihat, Kau mereka sakit, Kau mereka sedih, bahagiakan hati mereka, Ya Allah. Bahagiakanlah hati mak ayah kami, Ya Allah. Ubatilah hati mereka, kehidupan mereka, Ya Allah. Ya Allah, mak ayah kami yang belum kenal Engkau, jauh daripada Engkau, dekatkan pada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Maha Baik, Maha Penyayang, ada mak ayah kami telah meninggal dunia, Ya Allah. Kami sangat rindukan mereka, Ya Allah. Terima kasih pinjamkan kami mak ayah yang baik, Ya Allah. Sayangi mak ayah kami, Ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami, Ya Allah. Ya Allah, hadiahkan mak ayah kami syurga Firdaus, Ya Allah. Ya Allah, kami rindu mak ayah kami, Ya Allah. Kami rindu nasihat mereka, suara mereka yang baik, Ya Allah. Kami rindu semangat, kata semangat, pelukan daripada mereka dalam kepada kami untuk kerja-kerja dakwah dan agama ini, Ya Allah. Ya Allah, jagakan mak ayah kami, sayangi mak ayah kami, Ya Allah. Hadiahkan mak ayah kami syurga Firdaus-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kalau ada pahala untuk majlis ilmu ni, kami hadiahkan buat mak dan ayah yang kami sayangi, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa isteri, suami, pasangan hidup kami, Ya Allah. Kami sangat bersyukur, Ya Allah, Kau anugerahkan pasangan yang baik, Ya Allah. Kami tak tahu nak cakap macam mana, Ya Allah. Tapi tak berhenti nikmat yang Kau beri pada kami, Ya Allah. Setelah Kau beri kami mak ayah yang baik, Kau beri kami pasangan hidup yang sangat baik, Ya Allah. Kau beri kami pasangan hidup yang Islam, pasangan hidup yang kenal Kau, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan hidup kami. Kami sangat sayang pasangan kami, Ya Allah. Kami sayang pasangan kami, Ya Allah. Kami sayangkan isteri kami, Ya Allah. Beri mereka kesihatan yang baik, kekuatan untuk tabah bersama-sama pada dengan kami, saling membantu untuk dekat kepada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, saling membantu dalam kerja-kerja agama ini, Ya Allah. Ya Allah, kekurangan kami redha atas pasangan kami, kami redha atas pasangan kami. Ya Allah, kami maafkan semua kesalahan isteri kami, pasangan hidup kami pada kami, Ya Allah. Ya Allah, yang Maha Baik, Maha Penyayang, kekurangan kami dalam membimbing pasangan kami Kau maafkan. Sekiranya kurang fikir, kerisauan agama dalam diri isteri kami, suami kami minta maaf pada Kau, Ya Allah. Ya Allah, maafkanlah pasangan kami, maafkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami sayang mereka, Ya Allah. Kami kurang beri masa untuk mereka, Ya Allah. Kau sayangilah anak-anak kami semua, Ya Allah. Bimbing pimpin mereka jadi da'i-da'i, Ya Allah. Ya Allah, bimbing pimpin anak-anak kami semua, Ya Allah. Ya Allah, kami sayang semua anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, yang Maha Baik, Maha Penyayang, ramai anak-anak muda kat luar sana, bila kami jumpa mereka anak-anak yang baik-baik, Ya Allah. Kami tak tahu apa kami nak buat, Ya Allah. Kami tak pandai nak nasihat mereka, Ya Allah. Kami tak kerti nak buat dakwah, Ya Allah. Kami tak dapat nak beri masa untuk mereka, Ya Allah. Minta maaf, Ya Allah. Minta ampun, Ya Allah. Ya Allah, kami minta maaf, minta ampun, Ya Allah. Kami tak sempat masa untuk anak-anak muda kami, Ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami semua, Ya Allah. Maafkan kami sebab tak dapat beri masa untuk anak muda kami. Mereka semua anak muda yang baik-baik, Ya Allah. Mereka juga dengan nasihat, Ya Allah. Minta tahu apa kami nak buat. Anak-anak muda kami yang hancurkan hidup mereka, Ya Allah. Dengan maksiat, dosa, dengan zina, dengan rumah motor, dengan arak. Ada yang tak semayang, tak kenal Kau, jauh daripada Engkau.